Insinyur Dr. Megat Zuhairi. Saya Raha binti Abdul Rahman selaku pengacara pada pagi ini. Sebelum kita bermula, ingin saya mengingatkan para hadirin untuk berada di mood senyap dan digalakkan untuk membuka kamera anda bagi melancarkan perjalanan program kita pada pagi ini. Seterusnya, jika dirujuk pada tajuk program kita pada pagi ini, seterusnya iaitu perkongsian chillax bersama Insinyur Dr. Megat Zuhairi, maka program ini kita buat secara santai dan sekiranya para hadirin terdapat sebarang soalan atau kemusykilan, anda boleh mengajukan soalan di ruangan chat box ataupun tekan butang tanda tangan, dan bagi mereka yang berada di talian Facebook Live, bolehlah mengajukan soalan di ruangan komen. Ingin saya mengingatkan juga kepada para hadirin, sila pastikan anda telah mengisi borang kehadiran dan borang maklum balas sebelum anda meninggalkan program ini. Ini bagi memudahkan pihak kami untuk menyalurkan e-sijil kepada anda. Okey, bagi menghormati majlis, izinkan saya mengambil sedikit masa untuk memperkenalkan sedikit biodata mengenai moderator dan panel kita pada hari ini. Moderator kita pada pagi ini tidak asing lagi di kalangan UTHM. Okey, technical. Okey, maafkan saya. Okey, moderator kita pada pagi ini tidak asing lagi di kalangan warga UTHM. Beliau adalah Profesor Madya, TS Dr. Muhammad Hazri Abdullah. Okey, alright. Okey, beliau telah bersama dengan UTHM semenjak 2003 sehingga kini, bermula dengan lantikan sebagai tutor. Dan kini beliau adalah Profesor Madya di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Beliau juga adalah alumni UTHM. Di antara pencapaian beliau adalah pernah dilantik sebagai pegawai khas dalam bidang penyelidikan dan pembangunan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2019. Dan kini beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Industri dan Masyarakat UTHM. Seterusnya, kita beralih pula kepada panel jemputan kita, iaitu Insinyur Dr. Megat Zuhairi bin Megat Tajuddin. Okey, sedikit latar belakang Dr. Megat. Beliau adalah lepasan Johns Hopkins University USA dalam bidang Bachelor Science Electricals dan Computer Engineering, minor in Economics pada tahun 1996. Pada April 1997, Dr. Megat telah memulakan pekerjaan beliau sebagai jurutera di Jabatan Kejerayaan Malaysia. Beliau telah melanjutkan pembelajaran beliau dalam sarjana pada tahun 2005, dalam bidang Master Science in Communications Technology di Ulm University Jerman. Seterusnya, beliau berjaya memperolehi Doktor Falsafah dalam pentadbiran perniagaan di UiTM pada tahun 2015. Semenjak 2018, beliau telah memegang jawatan sebagai Ketua Bahagian Kompetensi, Inovasi dan Prestasi dan Pengurusi Pasukan Petugas Revolusi Industri 4.0 Jabatan Kerja Raya Malaysia. Okay, dengan khidmat beliau di dalam JKR sepanjang 24 tahun, pada Jun 2020, beliau telah diamanahkan tugas sebagai pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia. Di mana sebagai pendaftar Lembaga Jurutera Malaysia, tugas utama beliau adalah menguruskan dan melaksanakan peranan-peranan yang ditakrifkan di dalam Akta Pendaftaran Jurutera Malaysia 1967. Beliau juga salah seorang pemegang jurutera profesional dengan sijil amalan semenjak tahun 2008. Serta berbagai pencapaian dan pelantikan jawatan disandang oleh beliau, antaranya Ahli Teknikal Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Forum Standard Technical Malaysia, Pegawai Inovasi dan Penyelidikan JKR, Pengurus Pengetahuan yang diperakui Institut Pengurusan Ilmu Amerika Syarikat,
Jawatan Kuasa IT, Lembaga Jurutera Malaysia dan banyak lagi. Beliau juga tidak ketinggalan dalam bidang penulisan di mana beliau telah menerbitkan beberapa artikel seperti di New Straits Times dan Journal Paper. Beliau juga banyak terlibat dengan webinar, forum yang melibatkan pengurusan LJM. Setelah setahun lebih beliau menerajui sebagai pendaftaran di LJM, pasti banyak informasi yang dapat dikongsikan bersama-sama kita pada pagi ini. Bagi memulakan perkongsian pada pagi ini, saya serahkan kepada Dr. Ezri selaku moderator untuk memimpin program kita pada hari ini. Dipersilakan Dr. Ezri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi saudari pengacara majlis, Dr. Raha Abdul Rahman, selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini, barisan pimpinan IEM, UTHM, kemudian yang kita hormati dan kita nanti-nantikan adalah kita punya penceramah utama kita ataupun sesi pakar kita bersama Engineer Dr. Megat Zuhairi untuk sesi chillax bersama beliau pada pagi ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, saya harap alhamdulillah untuk makluman semua, our morning session today also being broadcast in the Facebook Live. Okay, so dalam saya juga menghadapi cabaran sedikitlah tadi kan, sebab moderator pun kena berebut nak masuk dalam sesi kita pagi ni. Saya alhamdulillah akhirnya berjaya jugalah, kalau tak nanti mungkin sahabat-sahabat IEM lah kena jadi moderator untuk sesi kita. Okey, terima kasih Engineer Dr. Raha atas pengenalan untuk kami berdua. Baik, untuk nama pun sesi chillax ni ataupun sesi santai, okay, biasalah untuk dunia engineering ni, dia ada sesi yang formal, dia ada sesi yang tegang, dia ada sesi yang santai kan, untuk kita meredakan ataupun kita meraihkan hubungan kita keluarga Malaysia, keluarga jurutera ni, dalam kita orang kata nak kerja tu lama kan. Malaysia ni pun tidaklah sebesar mana kan, even negara yang besar pun sebenarnya bila dia duduk bersama dalam mereka punya persatuan atau board engineer masing-masing, ia adalah satu perkara atau yang kecil saja. Saya teringat dululah masa saya sertai satu persidangan di Penn State, Pennsylvania. Kebetulan dia buat hotel tu di Hotel Hershey. Hotel Hershey tu sebelah hotel tu kilang Hershey lah. Kat Malaysia ada juga kilang Hershey kan, dekat area Skudai sana ataupun area apa nama ni, kita punya Senai. Tapi kat sana tu kilang utama mereka. Kalau kita tengok lampu jalan dia pun dihiasi dengan coklat-coklat yang selalu kita makan tu lah. So dalam conference tu pun ataupun satu sesi engagement tu pun, kami semua tu bila kita duduk bersama tu lebih kurang ni jugalah bilangan dia kan. So jadinya biasalah untuk adik-adik yang kita ni apa nama ni, untuk meraihkan kepelbagaian pandangan. Kalau ada benda kita nak luaskan networking, itulah medannya yang antaranya kita boleh manfaatkan. Baik, untuk makluman Dr. Megat, kami semua ni sebahagian daripada di Jawatankuasa IEM, UTHM. Kita juga ada keseluruhan both students who are just entering the new semester last Sunday. And today, on our first week, we are going to have our first seminar and then our first session. So this is our course, Engineers and Society. It is compulsory course for all of us. So kita ada lebih kurang, kalau tak silap saya, kita ada 9 section. So sekitar 400 lebih pelajar lah. So maksimum Zoom kita 300 dah fully book. So mereka akan join kita untuk di siaran yang lain. InsyaAllah adik-adik semua seperti biasa, kita juga ada menyediakan beberapa soalan untuk berkaitan dengan our assignment and our topic for further discussion later on. Baik, Dr. Megat.
Terima kasih. Nampak sangat handsome pagi ni. Hari tu pun handsome, memang handsome lah orangnya kan. Jadi Dr. Megat, untuk peringkat awal ni, mukadimah kita ni, boleh tak Dr. Megat terangkan atau kongsikan apakah peranan sebenar Board of Engineer ataupun lembaga jurutera Malaysia ini? Silakan Dr. Megat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan perempuan, adik-adik semua warga kejuruteraan UTHM. Terima kasih Dr. Raha di atas pengenalan panjang lebar tadi. Saya pesan yang panjang lebar sangat tapi dia nak panjang lebar juga. Terima kasih. Dr. Azri, salam kenalan. Terima kasih kerana berjemput saya untuk chillax. Saya lega sikit bila program chillax ni berbanding dengan program-program yang webinar yang dilaksanakan oleh board, kebanyakan agak formal dan juga kadang-kadang tu panas sedikit. So kita relax hari ni, perkongsian ilmu insya-Allah. Menjawab pada soalan yang dikemukakan oleh Dr. Azri, apa peranan lembaga jurutera. Kita terikat ataupun akta di undang-undang akta pendaftaran jurutera 1967 merupakan kita punya punca kuasa penubuhan lembaga jurutera. Ramai merasakan penubuhan lembaga jurutera ni satu untuk daftar jurutera dan juga kita nak regulate jurutera-jurutera di Malaysia. Tapi sebenarnya asas utama penubuhan lembaga jurutera di bawah akta 1967 tersebut adalah untuk melindungi kepentingan, keselamatan dan kesihatan awam. Itu matlamat utama sebenarnya. So, bila kita berpegang kepada matlamat utama tadi untuk menjaga kepentingan awam, keselamatan dan juga kesihatan awam, mereka yang di dalam bidang kejuruteraan tu perlu dikawal supaya mereka yang hanya layak sahaja boleh melaksanakan kerja-kerja kejuruteraan. So, bila kita nak kawal, kita kena daftar lah. So, untuk mereka layak berdaftar, perlu mematuhi syarat-syarat tertentu yang melayakkan mereka untuk menjadi jurutera. Syarat-syaratnya mestilah melalui proses-proses pendaftaran yang di mana mereka perlu melengkapi syarat-syarat akademik yang diiktiraf. So bila dah diiktiraf melalui proses-proses akademik ini dan layaklah mereka untuk jadi jurutera. Saya perasan dekat chat tu mereka ada request untuk dalam English. Saya tak pasti sebab saya tak sure sama ada kita nak proceed bahasa Malaysia atau English pulang kepada penganjur lah. So itulah kenapa peranan utama lembaga jurutera. So dalam konteks nak jaga awam dan kita cover keseluruhan aspek keselamatan awam, sekiranya jurutera tidak berdaftar dan mereka tidak layak jurutera dan mereka telah melanggar akta. Sama macam doktor, kalau tidak layak menjadi doktor, nak buka klinik dah melanggar. So sebab kita melindungi kepentingan awam tadi. Yeah. Thank you very much Dr. Megat, terima kasih. Ya betul, saya pun yang itu ada betul juga dengan Dr. Raha. Untuk sedikitlah ulasan berkenaan dengan ada responden, one of the message there, okay, I am also discussed with Dr. Raha. So at the moment, our session today, I've been informed that it will be conducted in bahasa Malaysia, but no problem. The students, later on we will have separate session. We will discuss all of this issue. This is additional, our additional program. So later the formal program will be explained thoroughly in our class session. But this is also, I believe that we'll have some mixed mode. I mean mixed language lah. Along our session today. Okay. Just to have some introduction. Yesterday I met one of my international students, so he also love to share what we call that, some points, some terms in bahasa Melayu. So alhamdulillah in bahasa Malaysia. So sikit-sikit boleh dia kata sikit-sikit boleh dah. So bagus. It's very good approach and awareness to all of you lah. Baik, Dr. Megat, kita setuju kalau tak macam kita pergi kedai makan lah, kita pergi kedai makan, walaupun kita di negara Malaysia ni negara orang Islam kan, sepatutnya kita boleh je makan kan, tapi
Setengah pihak tu dia rasa lebih yakin sekiranya ada simbol halal di situ kan. Kemudian macam kita pergi kedai makan kan, dia ada 3 bintang yang dikeluarkan oleh PBT, 4 bintang, 5 bintang. There is a role being taken from the government, the local authority and so on. So how we want to make the confidence level not only for us in Malaysia as a Malaysian, for the international also. We have international students, we have also international workers, professional and so on, and tourists also. So that's why we need to make sure. Otherwise kita akan hidup dalam kebimbangan dan syak wasangka was-was lah. Kan, naik kereta lalu jembatan dia, selamat tak jembatan ni, selamat ke tidak, macam mana sepanjang kita nak bawa kereta duk fikir benda-benda tu je kan. So Dr. Megat and team lah yang sebenarnya melihat kualiti engineer yang kita ada, kemudian kita pun menjaga kepentingan engineer, kita menjaga juga kepentingan stakeholder yang lain, of course yang terutamanya kepentingan rakyat yang kita kena utamakan, sebab keseluruhan kita ni adalah kita banyak membelanjakan taxpayer money. So macam mana kita nak memberikan keyakinan kepada taxpayer money berhubung dengan apa yang kita telah berikan dan apa yang sepatutnya kita dapatlah. Okay, so Dr. Megat, terima kasih atas mukadimah awal tu, the slightly introduction about the BEM. So currently, I believe that especially the young students lah, student baru, okay, and then some of the international students also, maybe you can compare with the board of engineer in your country, okay. So dalam keadaan ini, kita di Malaysia ni kita ada BEM, dan kita ada dalam masa sama kita ada IEM, Institute of Engineer Malaysia, kan. So sebenarnya kadang-kadang ada orang terlalu excited lah, oh kita dah daftar, kita dah ini, kita adalah member IEM semua kan. So ada yang masih confused tentang peranan masing-masing. So dalam konteks kita pagi ni Dr. Megat, boleh Dr. Megat kongsikan sedikit apa perbezaan kedua-dua tu dan apa peranan utama masing-masing lah, kalau boleh dikongsikan. Terima kasih. Memang antara seorang yang sering yang disoal perbezaan antara BEM dan IEM. Board of Engineers Malaysia adalah badan berkanun ataupun regulatory body yang so-called regulate di bawah ATA tu tadilah, di mana role Lembaga Jurutera Malaysia, Board of Engineers Malaysia adalah untuk melaksanakan perkara-perkara yang dinyatakan di dalam ATA. Maknanya satu, pendaftaran dengan lembaga jurutera sekiranya ingin menjadi melaksanakan kerja-kerja kejuruteraan adalah satu kewajipan. Maknanya wajib and mandatory. Berbanding dengan IEM atau Institutions of Engineers Malaysia adalah society. Maknanya satu kesatuan yang bertujuan dengan pendaftaran adalah secara voluntary, sukarela, bukan satu kewajipan, di mana it is so-called learned society, di mana persatuan tersebut melaksanakan dari segi kerja-kerja networking, perkongsian ilmu, memberi melaksanakan aktiviti-aktiviti perkongsian ilmu, aktiviti di kalangan society atau warga-warga engineering fraternity. So dua role berbeza, satu adalah badan yang di bawah APTA, di mana adalah satu kewajipan, mana IEM adalah satu entiti persatuan yang voluntary untuk warga-warga engineers untuk bersama-sama melaksanakan aktiviti berkaitan dengan engineering. Tak semestinya engineering, mungkin IEM juga melaksanakan aktiviti CSR, tetapi di dalam konteks platform di kalangan sesama engineer. So itu perbezaan utamalah antara BEM dan IEM. Bila berdaftar dengan IEM, anda tidak lagi memenuhi syarat kerajaan ATA, masih lagi perlu berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Right. Thank you, Dr. Megat. Okay, saya nampak ada satu, I noticed that Datuk maybe want to ask some question, Datuk. So maybe you can introduce a little bit about yourself to among our students or among our audience. Are you addressing me, Nichi? Yeah, Datuk. Sorry, I didn't know I was already in the meeting. I can follow the ring. Thanks to Dr. Rahab for actually sharing this in the REM WhatsApp group.
So I thought I'd join in. So I thought I was late. But thanks a lot for letting me in. You know, should I just introduce myself or? Yeah. Yeah, okay. My name is Nichi actually, or you can formally as Datuk Nichi. I'm an engineer of about 34 years standing. I started my career in 1987 with MinConsult, one of the largest consulting practice at that time. I worked there for about 3 months. Then I got a scholarship to go to UNSW to do my master's in Sydney. I finished that in December 1988, came back and rejoined Minco in February 1989. Then I left them in a very short while as well in September 89, and I joined HSS, Integrated Sdn Bhd Consulting Engineers. I worked there for almost 31 years. And now I'm on my own, Primod Engineering Sdn Bhd. Primod Engineering Sdn Bhd is actually not a consulting body, but it actually assists companies in the areas of infrastructure, consulting, anything to do with toll concessions and anything like that, sir. Is that adequate, sir? Yeah. Okay. Very good. Thank you. Thank you, sir. Do you have any question for us? Not really. Carry on. This is the UHTM, so I'm just joining to listen to some interesting stuff. Only. Yeah. So Recording in progress. Recording stopped. To have this Recording in progress. but unfortunately, if this one is face-to-face, it must be a very good session because we have lots of experienced engineer here together with all of us, and it's very good approach and platform among our Recording stopped. to have this opportunity. All right. Okay, I thought you have some question, Dato'. Okay, so now we can proceed, Dr. Megat. Yes, boleh. So, Dato' Megat, so kalau kita tengok tadi, sedikit perbezaan lah. Some is apa tadi tu compulsory, kan? Compulsory, and then satu lagi sebab dia persatuan, so dia terpulang kepada individu itu, you nak join ataupun you tidak. So as a association ataupun as a persatuan, of course lah dia akan menjaga kebajikan ahli-ahli persatuan dari sudut yang tertentu, kan? Sebab sebagai board of engineer ni, dia terikat dengan akta dan sebagainya. Mungkin ada ruang yang sebenarnya peranan backbenchers maybe ataupun peranan ahli-ahli persatuan ni dalam keakraban mereka di satu sudut, kan? So is a strategic partner yang bagus. Cuma kita nanti jangan tersilap lah, jangan tersilap, kan? Terlalu excited pergi ke sana, terlupa pula nak daftar dengan BEM dan sebagainya lah. Baik, Dr. Megat. So kalau kita tengok dalam kita punya era untuk Malaysia Makmur 2030, okay? So kita melihat semasa pandemik hari itu pun kita lihat antara bidang kejuruteraan ni adalah bidang-bidang yang penting yang masih lagi diteruskan. Okay, dalam konteks kita pagi ni adalah professional engineer. So mungkin anda hari itu ada terdengar isu pekerja di tapak bena, kita punya special skill workers dan sebagainya. Tapi yang sesi kita for today's session is more about the engineer first. Okay, so currently apa yang kita melihat untuk mencapai negara maju ni, adakah kerajaan menetapkan ataupun adakah angka tertentu untuk sesebuah negara maju ni? Is there any stated minimum figures ataupun minimum numbers to become a developed country? How many engineers that we need to have or we need to produce, Dr. Megat? Okay. Terima kasih dengan soalan tersebut. Saya sering nak menyatakan bahawa satu profession kejuruteraan adalah satu profession yang amat relevan daripada dulu sehingga sekarang dan lebih relevan di dalam era sekarang. Kalau tanya pada zaman construction industry yang apa orang kata piramid ataupun yang kata zaman hidup di zaman gua dulu dibangunkan oleh mereka-mereka di kalangan bidang kejuruteraan, sebab fundamental membangunkan piramid adalah fundamental kejuruteraan. So hingga kini profession kejuruteraan adalah mereka yang membangunkan negara.
Tidak kira di zaman susah, zaman pandemik, zaman maju dan sebagainya, kejuruteraan merupakan profession yang akan sentiasa relevan sekarang, dulu, sekarang, di masa akan datang. Di era IR 4.0 menjadikan profession, sebenarnya IR 4.0, Industry Revolution 1, 2, 3 dan 4 adalah semua revolusi tersebut tercetus dengan pengenalan kepada teknologi. So bila berkaitan pengenalan pada teknologi, IR 1 tentang steam engine dan sebagainya berkaitan dengan mechanical engineering, IR 2.0 tentang electrical berkaitan dengan electrical engineering, kemudian IR 3.0 masa di automation dan sebagainya berkait rapat dengan elektronik dan sebagainya, tetap engineering. Dan bila IR 4.0 ni gabungan pelbagai teknologi, yang kebanyakan teknologi tersebut walaupun merujuk kepada IT tapi dia punya the whole fundamental teknologi tersebut adalah berkaitan dengan engineer. So IR 4.0 menjadikan profession engineer lebih relevan dan menjadikan kita lebih penting. Dan juga bila kita bercakap tentang pandemik pula, walaupun orang kata frontliner adalah doktor, frontliner adalah polis dan sebagainya, tapi yang merealisasikan untuk kita menyelesaikan masalah pandemik tersebut adalah di belakang tabir itu adalah perkara-perkara teknikal yang dihasilkan, yang dilaksanakan, yang dioperasikan dan dimaintain oleh mereka dalam kejuruteraan. Okey, so dah sampai kat situ, tuan-tuan perempuan, adik-adik yang 300 kami mungkin di Facebook yang memilih profesi kejuruteraan tersebut bukanlah satu pilihan yang salah, pilihan yang tepat dan pasti anda akan lebih relevan di masa akan datang. Kemudian berkait rapat ni nanti, tadi dengan kat mana bilangan ataupun nisbah yang mengatakan kita ni cukup tak cukup adalah kita negara maju ada berapa ramai jurutera dan sebagainya. Kalau ikutkan statistik, kalau ikut 2 tahun lepas, lembaga jurutera mensasarkan kita mempunyai nisbah 1/100, maknanya 1 jurutera bagi 100 penduduk. Ini ikutkan statistik berdasarkan pendaftaran yang didaftarkan oleh lembaga jurutera adalah kita dalam nisbah 1/170 atau 100/160. Kita mensasarkan 1/100. Cuma di sini mungkin akan berkait balik kata, oh tapi negara tak cukup ni kan, negara tak cukup tapi kenapa dapat kerja susah, gaji sikit ditekan dan sebagainya. Kami belum ada fakta yang sebenar, cuma kita melihat berdasarkan trend-trend di kalangan industri, terdapat industri-industri yang memilih untuk melantik atau employ pekerja-pekerja di kalangan bukan jurutera untuk melaksanakan kerja-kerja kejuruteraan. Mereka yang tidak layak, katanya ada pengalaman, walaupun kita pernah terjumpa satu iklan, beberapa iklan sebenarnya, junior engineer dengan syarat minimum untuk menjadi junior engineer dalam kelayakan SPM. Tapi dikata dengan pengalaman 10 tahun contohnya dapat junior engineer. So di sini satu akta mengatakan sekiranya tidak mempunyai kelayakan akademik, tidak layak menjadi jurutera. Akta tu kata bukan semata-mata nak pastikan orang ada degree dapat kerja, bukan. Sebab di dalam kita melaksanakan akademik punya proses, beberapa fundamental hanya bukan contoh elektrik, orang belajar ada power, lampu menyala. Itu fundamental orang yang tak pergi the whole process of academic, sebab pada dia nak menyalakan lampu sahaja. Tetapi dalam konteks pembelajaran engineering, ia melibatkan safety, melibatkan sustainability, melibatkan pelbagai aspek-aspek maintainability dan sebagainya. Mungkin berdasarkan pengalaman mereka yang tidak melalui proses tersebut tidak memahami perkara tersebut. Sebagai contoh, contoh yang paling simple adalah memang boleh menyala lampu, tapi adakah dengan pemasangan lampu tersebut menyala, adakah memastikan keselamatan pengguna sekiranya berlaku leakage dan sebagainya. Dan aspek tersebut mungkin tidak belajar berdasarkan pengalaman, tapi mereka yang belajar, adik-adik yang belajar di dalam bidang engineering memahami proses, bukan hanya perlu lampu hanya menyala, tapi kena pastikan mereka yang menekan switch tersebut masih hidup, tidak terkena rejatan elektrik dan sebagainya. Juga aspek-aspek sustainability yang kita masukkan dalam kita punya pembelajaran, pastikan penggunaan tenaga tersebut memastikan ada elemen green supaya proses lampu-lampu halogen sebagainya tidak lagi diguna pakai, kita perlu guna LED yang memastikan environment kita selamat. Sebab itu faktor itu penting dan
nisbah 1/160 tersebut adalah mereka yang berdaftar. Mungkin kita di tahap 140 mungkin. Sekiranya tuan-tuan yang puan dah grad nanti ada mereka yang tidak masih belum berdaftar yang bagi jurutera. So bila dalam konteks tersebut, pendaftaran inilah yang akan memberi maklumat yang sebenar kepada negara sama ada kita kekurangan ataupun kita melebihi daripada apa yang disasarkan. Tapi pandangan saya berdasarkan apa yang ada data dan fakta-fakta yang kita compare bersama-sama dengan studi-studi yang dibuat oleh luar, kita masih lagi belum mencapai seperti mana standard negara-negara maju, iaitu 1/100 nisbah dengan penduduk. Terima kasih Dr. Megat for the perkongsian awal ini. Alhamdulillah. So saya dimaklumkan oleh pengurusi Engineer Dr. Raha bahawa beliau telah menerima banyak soalan daripada kalangan penonton kita. So saya ingin serahkan kepada Dr. Raha untuk beliau menguruskan soalan-soalan yang ditanya itu. Silakan Dr. Raha. Okay, terima kasih moderator kita. Padat dan penuh dengan informasi. Saya harap para pelajar yang join, tak kira lah di Zoom maupun di FB Live, take this opportunity lah untuk bertanyakan terus. Saya ada soalan. Ini daripada section saya lah. Dah siapkan awal-awal lagi Dr. Megat. Dan saya dah screen lah yang mana yang saya akan maklumkan kat dalam kelas dan juga yang boleh kita dapat daripada tuan pendaftar pada pagi ni lah. Salah satunya daripada Nurul Ashikin, dia bertanyakan tuan pendaftar, Dr. Megat, what do you think of the standard of engineers in Malaysia compared to other countries? Dan soalan yang kedua pula saya rasa dia ada kaitan lah. Yang kedua ni saya rasa boleh berkait juga. Apakah kepentingan bagi seseorang graduan jurutera atau syarikat untuk berdaftar dengan BEM, dan sekiranya gagal, apa tindakan BEM? Yang ini daripada Muhammad Afiq. Seterusnya yang ni pun boleh kait lah. Daripada Navin Raj, adakah sijil atau pengiktirafan BEM akan diterima seluruh negara untuk graduan Malaysia yang ingin atau berpeluang bekerja di luar negara? Kalau tidak boleh, apakah sijil yang boleh untuk dia dia sebagai graduan kejuruteraan untuk mendapat pengiktirafan dan bekerja di luar negara? So saya rasa 3 dulu. Terima kasih doktor. Terima kasih moderator. Terima kasih di atas soalan-soalan yang dikemukakan. Saya nak jawab soalan nombor 2 dulu, lepas itu baru saya pergi kepada soalan nombor 1 yang nombor 3. Saya rasa mungkin pentingnya untuk saya share akta, walaupun bila cakap pasal akta ni ramai yang agak supaya tak nampak macam tak chillax, tapi kita sikit je kita kurang chillax hari ni supaya pemahaman yang amat penting tentang akta ni, sebab kalau kita tak faham agak sukar untuk kita memberi argument atau penjelasan kepada mereka yang kurang faham kepada. Saya share sikit skrin doktor mungkin nampak di skrin ke? Just saya nak tunjuk satu je apa yang dalam akta. Ini adalah akta Lembaga Jurutera Pendaftaran Jurutera 1967, revision 2015. Di bawah akta, nampak di bawah akta section 7. Kalau bila dah jadi jurutera atau mungkin yang dah semua di dalam ni, section 7 amat penting. Section 7, di bawah section 7 subsection 1 ada A, AA dan sebagainya. Di sini section 7 section 7 subsection 2. A graduate engineer who is registered with the board merujuk pada lembaga jurutera, may subject to section 8. Section 8 ni kita akan pendetailan di situ. Take up employment which requires him to perform professional engineering services. AA pula engineering technologies, kategori kedua di bawah engineering. Ayat yang sama, yang berdaftar dengan board untuk perlunya untuk mereka berdaftar
dengan board untuk take up employment which requires him to perform professional engineering services. So untuk mengambil pekerjaan yang memerlukan mereka melaksanakan professional engineering services adalah satu kewajipan di bawah APTA untuk berdaftar sama ada sebagai graduate engineer ataupun engineering technologies. Kemudian persoalan tanya pula, apa maksud professional engineering services? Saya tak buat kerja-kerja profesional, buat kerja-kerja di manufacturing saja. Contohnya ada ayat tertentu. Kemudian saya kena pergi ke muka surat 27 di mana ada menyatakan definisi engineering services, professional engineering services. Professional engineering services bermaksud any engineering services and advice in connection with any feasibility study, planning, survey, design, construction, commissioning, operation, maintenance and management of engineering works or projects includes in any other engineering services approved by the board. Okay. Apa saja yang berkaitan dengan engineering works adalah professional engineering services. Apa pula engineering works ni? Engineering works adalah di bawah ni, sorry kat atas, engineering works tertinggal. Engineering works adalah any publicly or privately owned public utilities, building, machines, equipment, process, works or projects that require application of engineering principle and data. So dalam konteks bila tengok ketiga-tiga statement tu tadi, apa saja pekerjaan berkaitan dengan engineering adalah satu kewajipan untuk berdaftar dengan lembaga jurutera. Sekiranya tidak, tuan-tuan perempuan telah melanggar APTA. Sebab itulah saya kena tekankan lagi sekali pentingnya lepas grad berdaftarlah sebagai lembaga dengan lembaga itu sebagai graduate engineer atau engineering technologies supaya membenarkan tuan-tuan perempuan untuk bekerja sebagai jurutera di mana-mana industri. Kemudian dia kata apa majikan tak minta pun, employer tak minta pun. Betul, APTA adalah menekankan APTA ini adalah terpakai kepada registered person, terpakai kepada orang perseorangan. Kita tidak memberi, APTA ni tidak terpakai kepada employer. Di situ, sekiranya tuan-tuan bekerja dengan contohnya syarikat-syarikat tertentu sebagai jurutera, sekiranya didapati melaksanakan kerja-kerja engineering dan tuan-tuan perempuan telah melanggar APTA dan boleh dijatuhkan hukuman di bawah Section 25. Sorry, saya kena beritahu Section 25 ni sebab saya dapat komen-komen yang agak kurang selesa apabila tidak merasakan benda itu penting. Okay. Tapi saya sebagai Section 25 bawah sikit. Uh, 27, okey. Susah bila tengok apa dalam bentuk soft copy ni. Buku APTA saya dah lunyai, so senang nak selak. Okey. Section 24. Okey, sorry, bukan Section 24. Okey. So any person merujuk ini syarikat, any person yang paling simple sekali impersonates a registered person. Maksudnya kat sini impersonate tu maknanya dia kata dia engineer tapi tidak berdaftar. Ini telah menyalahi undang-undang. So sekiranya tuan-tuan puan bekerja sebagai engineer tapi tidak berdaftar sebagai dengan lembaga jurutera, tuan-tuan perempuan mungkin boleh dijatuhkan di bawah kesalahan impersonate as registered person, menyebabkan sekiranya dapati bersalah boleh dikenakan denda RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih pada 3 tahun. Mungkin tuan puan-puan tak pernah dengar lagi ada orang yang pernah dimasukkan dimasukkan penjara kerana tidak berdaftar dengan lembaga jurutera. Kerana kita mengambil kaedah sekarang ni untuk tidak melaksanakan enforcement tersebut. Kita bagi warning, daftarlah sebab kita merasakan sebagai profesional, sebagai engineer kita mempunyai tanggungjawab tertentu berdasarkan undang-undang. Saya nak bagi contoh paling simple, kalau kita di traffic light, adakah kita mematuhi traffic light semata-mata ada polis kat tepi tiang tu? Kita mematuhi merah, hijau atau kuning sebab kita faham bahawa kalau kita berhenti di merah dan jalan di hijau, kita memastikan keselamatan jalan raya terjaga.
Sama juga walaupun undang-undang ada boleh dijatuhkan hukuman, tapi sebagai jurutera kita memahami bahawa sekiranya kita berdaftar sebagai lembaga dengan lembaga jurutera, kita terikat kepada akta dan kita pastikan kita melaksanakan kerja-kerja kejuruteraan berdasarkan perkara code of conduct dan etik yang sepatutnya. Okey ya, saya harap saya menjawab soalan tersebut. Akta betul, akta kata boleh masuk jail dan sebagainya. Kita tak nak buat gitu, kurang nanti nisbah 1 per 160 jadi 1 nisbah 200 pula sebab ramai engineer masuk jail. Tapi matlamatnya adalah tersebut, memastikan mereka mempunyai kelayakan tentu daftar. Keduanya, saya tak nak tekankan sangat tentang akta atau undang-undang. Keduanya, apabila mereka yang layak berdaftar dengan lembaga jurutera dan kita majikan memastikan hanya mereka yang mempunyai pendaftaran sahaja boleh bekerja, dan akhirnya kita dapat faham bahawa hanya mereka yang layak sahaja boleh bekerja. Sekarang ni banyak data-data mengatakan yang bekerja di kilang-kilang dan di tempat-tempat tertentu adalah mereka yang bukan jurutera pun. Degree SPM, mungkin kelayakan diploma tapi dapat jawatan jurutera dan sebagainya, menyebabkan persaingan tuan-tuan perempuan tu bersaing dengan orang yang tidak layak. So kita nak pastikan supaya mereka dapat jawatan jurutera tu adalah mereka yang hak. Dah letih-letih belajar 4 tahun, 5 tahun, sepatutnya tuan-tuan perempuan yang dipilih di dalam kelompok population tersebut. Bukanlah di kalangan mereka yang ada pengalaman. Macam contohlah kalau dekat hospital, tiba-tiba hospital ambil dukun, ambil bomoh. Kan? So benda yang sama, jurutera ambillah di kalangan jurutera, bukan term-term yang tertentu yang kita panggil sebagai jurutera walaupun tidak punya kelayakan. Okey, saya harap saya menjawab soalan yang kedua tu tadi. Kemudian saya pergi soalan ketiga Dr. Raha, sijil BM. Okey. Lembaga jurutera merupakan penandatangan Washington Accord. Washington Accord adalah salah satu mungkin di bawah International Engineering Alliance yang ditandatangani oleh lebih 27, katalah saya 27 negara. So kita Washington Accord ni punya standard-standard tertentu di mana kelayakan akademik yang dihasilkan oleh universiti setiap negara perlu mematuhi syarat-syarat international. So apabila pendaftaran dengan board dan tuan-tuan perempuan layak untuk pendaftaran dengan lembaga jurutera, secara automatik pendaftaran atau kelayakan tuan sebagai graduate engineer ataupun engineering technologist diiktiraf di negara-negara tersebut, 27 negara tersebut. So menjawab soalan, sijil di lembaga jurutera diiktiraf di seluruh negara dan juga di seluruh dunia, berkait rapat dengan negara-negara yang diiktiraf oleh yang di bawah Washington Accord dan juga Sydney Accord bagi engineering teknologi. Walau bagaimanapun, walaupun 27 negara sahaja, tapi negara-negara lain yang tidak menandatangani Washington Accord juga mengiktiraf. Sebab itu je sahaja satu standard yang paling besar yang ada. So di situlah pentingnya pendaftaran dengan lembaga jurutera, selain memberi peluang yang sepatutnya kepada tuan-tuan perempuan untuk mendapat pekerjaan di Malaysia, itu sama juga memberi peluang beriktirafan kepada tuan-tuan perempuan untuk mencuba opportunity di luar negara, insya-Allah. Okey, soalan pertama tu saya saja tinggal yang terakhir pasal dia soalan subjektif dan mempunyai minta saya punya personal punya opinion. Adakah pandangan saya, adakah standard jurutera di Malaysia ni mempunyai standard tertentu. Okey, saya nak jawab sopan dulu. Pertama, bila kita Washington Accord mempunyai international standard dan mereka yang keluar daripada universiti yang diiktiraf oleh lembaga jurutera adalah mereka yang mencapai standard international standard lah. Okey. Dalam konteks tersebut. Okey. Kemudian bila kita keluar daripada akademik punya environment masuk ke dalam environment industri, di situlah yang menentukan sama ada kita memenuhi standard industri yang mempunyai, kita ada standard tertentu. Standard adalah basically dari segi pemasangan dan sebagainya, tapi karakter sebagai engineer itu adalah amat subjektif. Cuma saya nak tekankan di sini adalah di dalam dunia di era IR 4.0 di mana teknologi berkembang amat pesat dan terpakai kepada seluruh, bukan sahaja industri engineering, terpakai kepada agriculture, semua dah guna teknologi. Di sini pentingnya tuan-tuan perempuan untuk sentiasa meningkatkan ilmu dan menjadi kreatif dan inovatif. Kalau keluar je terus berhenti, tak nak belajar dah, tak nak fikir dah, suruh buat kerja saya buat tapi tak nak fikir, then tuan-tuan perempuan tidak akan mencapai standard yang dan akan menjadi
masalah untuk bersaing dengan engineer-engineer lain. So pembelajaran peningkatan ilmu tidak berhenti di selepas habis dapat degree dan juga dapat sertifikat daripada lembaga jurutera. Pembelajaran dan peningkatan ilmu dan berusaha untuk berubah menjadi baik dalam bentuk menjadi lebih kreatif dan inovatif penting menjadikan perempuan mempunyai standard-standard tertentu. Yang kedua yang saya nak tekan kat sini, jurutera kita selalu logik 1 campur 1 ikut 2, kemudian 2 campur 2 4, tetapi dalam dunia sebenar, bukan bermaksud saya kena kona-kona, tapi dalam dunia sebenar kita perlu ada soft skill. Soft skill dalam bentuk cara penyampaian maklumat, cara mempresentkan diri. Kalau datang interview tu walaupun kerja sebagai jurutera tapak, datanglah pakai tie sebab itu first impression penting. Yang keduanya adalah cara menyampaikan. Saya sering bertanya kepada engineer-engineer yang baru dan sebagainya, boleh tak explain sikit apa yang awak tahu? Sebab ni awak punya final year project ni. Respon ada yang kata, saya susahlah saya nak explain sebab benda tu terlalu technical. Nak explain pun susah. Saya tahu tapi tak tahu, tak boleh nak explain. Dalam konteks tersebut, di orang luar, walaupun betul mungkin tuan-tuan perempuan tak boleh explain sebab terlalu nak kena tulis dan juga mungkin benda tu susah dan sampai dengan kata-kata, tapi di pihak kami yang melihat, yang menilai tuan-tuan dan perempuan, bila tak boleh explain bermaksud perempuan tidak tahu. Bila tak boleh disampaikan kata-kata, maknanya tuan-tuan tidak tahu secara mendalam. So standard begitu subjektif, tapi standard yang dikeluarkan oleh Universiti Malaysia dah mencapai standard international, tapi yang menentukan standard tuan-tuan perempuan di industri, di dunia pekerjaan bergantung pada tuan-tuan perempuan untuk sentiasa meningkatkan ilmu dan juga untuk meningkatkan kreativiti dan menggunakan idea inovatif tuan-tuan perempuan untuk menjadikan perempuan lebih baik daripada orang lain, insya-Allah. Okey, saya harap saya menjawab soalan Raha panjang lebar. Kalau saya tu memang dah padat dah. Okey, doktor, terima kasih doktor. Kita pun ada juga di chat room ni. Okey, yang ni dalam chat room ni memang fresh from oven lah saya panggil. Okey, kalau kita tengok daripada Pavindran, okey, dia kata rising of AI, machines learning and automation, will it impact on engineering sector? Boleh doktor kupaskan doktor? Boleh, okey. Betul, bila IR 4.0 pertama kali diperkenalkan, semua paling senang orang bayangkan movie Terminator di mana manusia digantikan robot boleh buat apa saja dan sebagainya. Dan di mana kemudian datang pula artificial intelligence di mana ilmu data-data boleh translatekan dan menjadikan satu intelligence. Kadang-kadang certain extent intelligence itu melebihi daripada apa yang kepala atau kita sebagai manusia. Dari segi impact kepada manusia dan impact pada industri, kita fikir pada industri terlebih dahulu. Industri kejuruteraan banyak tertumpu kepada construction dan manufacturing. Dan mungkin ada industri-industri lain yang mungkin kita support di situ. Ambil satu contoh di construction industry terlebih dahulu, di mana productivity construction industry antara industri yang paling rendah di dunia, di Malaysia dan di dunia. Kata silap saya, productivity kita di bawah 20% berbanding dengan industri asing dah sampai 70% dan sebagainya. Inilah peluang untuk kita meningkatkan productivity construction industry dengan menggunakan teknologi. Okay. Sebagai contoh, kalau kita nak buat rumah, kalau contoh saya juga wakil JKR, bila kita nak buat sekolah tu, kadang-kadang satu sekolah tu total proses untuk mewujudkan satu sekolah from scratch design dan juga mengambil masa 2 hingga 3 tahun. 2 hingga 3 tahun. Dengan teknologi yang ada, AI, machine learning, automation, especially automation, 3D printing boleh menghasilkan bangunan sekolah dalam masa tempoh 3-4 hari. 3 tahun menjadi 3 hari. Productivity meningkat beribu-ribu kali ganda. Okay. Salah satu faktor yang diselesaikan oleh 3D printing ni tadi kepada construction industry adalah kita boleh eliminate dependensi kita kepada 4 juta warga asing yang melaksanakan kerja-kerja non-skill job, yang basically kerja-kerja rutin dan sebagainya. CIDB mendaftarkan 2.5 juta pekerja asing. 1.5 juta tadi saya tambah tadi disebabkan yang statistik mengatakan ada 1.5 juta tidak berdaftar. So 4 juta warga asing di Malaysia ni membawa keluar wang negara kita berbilion-bilion ringgit.
Okay, so di sini bila dengan penjimatan keluar wang negara keluar tersebut, kita perlukan di construction site, bukan lagi kita perlukan beribu-ribu orang di tapak, kita perlu mungkin 3-4 orang saja yang akan man atau mengawal mesin tadi di tapak. Mereka yang kawal mesin tersebut adalah mereka high skill workers, engineer yang mempunyai expert dalam bidang tersebut. Dan mereka yang di tapak tu tadi adalah mereka yang berpendapatan tinggi. Bila pendapatan tinggi dan profession engineer di tapak adalah mereka yang bukan kerja-kerja 3D tadi, 3D printing menyelesaikan masalah 3D, dirty, dangerous and difficult tu diganti dengan 3D printing. So satu, engineer menjadi profession yang tinggi dan berkemahiran tinggi, dapat gaji tinggi, dan wang berbilion dikeluarkan tersebut boleh digunakan untuk pembangunan yang lain. So bila pembangunan lain, dah lagilah ramai engineer yang beribu-ribu, berjuta-juta tu ditranslatekan kepada peluang pekerjaan kepada high skill workers. So impact kepada industri dan impact kepada, walaupun tadi kata mesin ganti manusia, tapi diwujudkan kita menggantikan manusia yang tidak ada skill. Dan kita memberi peluang kepada mereka yang ada high skill workers. So saya harap saya menjawab kepada soalan tersebutlah. Okey, Doktor, saya rasa asyik dengar suara saya saja kan. So kita ada satu lagi soalan dari dekat dalam chat box ni. So bermakna adalah pelajarnya di sini. So saya panggil lah, ini daripada IEM Student Sections UTHM, Miss Chong Liting. So maybe Dr. Megat dan moderator pun dan juga kita punya audience sekarang ni pun nak dengar lah suara you. So mungkin you sendiri boleh bacakan soalan you. Selamat pagi Dr. Megat, Dr. Ezri dan Dr. Raha. Selamat pagi. So soalan saya adalah apakah yang akan mempengaruhi perspektif dan maklumat jurutera dalam proses untuk mencapai pembangunan untuk masyarakat? Okey, susah soalan ni. Okey, kita dari segi pembangunan kita terlibat daripada itulah zaman ada yang kata zaman purba, zaman piramid dan sebagainya, mana kita membangunkan keperluan, maknanya manusia, rumah, bangunan infrastruktur dan sebagainya. Kita dah pada awal lagi memang perlibatan kita di situ. Cuma saya nak highlightkan, mungkin ramai tak nampak, saya nak bagi perspektif yang berbeza sebab kita selalu dibandingkan dengan doktor, profession doktor yang memang tidak dinafikan frontliners yang mempunyai value yang amat tinggi kepada negara, di mana dia menyelamatkan nyawa manusia, memberi kesihatan dan sebagainya. Tapi kebanyakan role doktor adalah apabila berlakunya sesuatu, mereka react dan menyelesaikan masalah tersebut. Orang sakit, dia bagi ubat dan mereka sihat dan sebagainya. Dalam konteks kita ke jurutera, kita bukan react, kita proact. Kita sebagai contoh, apabila kita buat sesuatu bangunan, kita memastikan bangunan tersebut berdiri teguh, mematuhi syarat-syarat tertentu supaya tidak berlaku apa-apa yang boleh memberi kesan kepada keselamatan, kepentingan dan juga kesihatan mereka di bawah bangunan tersebut. Buat jalan, kenderaan dapat kereta, sebelum bawa kena pastikan kereta tersebut tidak tercabut tayar dan sebagainya. So maknanya kita preventif. Sebab itu mungkin profession ni tidak nampak ada, tidak setinggi nilainya sebagai doktor sebab kita mengelakkan berlaku kemalangan dan kematian. Okay? Kita mengelak, prevent. Doktor menyelamatkan supaya tidak berlaku ke arah tersebut. Tapi pembangunan masyarakat bukan setakat kepada keselamatan dan nyawa semata-mata, tapi pembangunan masyarakat merujuk kepada dah pergi lebih besar, kepada bumi itu sendiri. Sustainability dah memainkan peranan amat penting. Di mana kita perlu pastikan kita punya reka bentuk, kita punya pelaksanaan mempunyai elemen sustainability itu yang dipastikan mana apabila kita menghasilkan sesuatu produk kejuruteraan tidak memberi kesan kepada environment, kepada dunia dan sebagainya. So lihat kepada perspektif lebih besar. Kita dah jadi lebih besar, doktor masih lagi dalam konteks kita dah semakin lebih besar. So saya harap bila kita semua mempunyai perspektif begitu,
kalaulah ada baju tu letih saya jurutera, rasanya semua orang nak pakai baju jurutera setiap hari ni, saya seorang jurutera, sebab kita punya contribution kepada negara dan dunia amat besar. Cuma kita ni seorang yang low profile, yang suka duduk di dalam lab, di dalam pejabat, mungkin kita jarang untuk memberitahu saya seorang jurutera yang hebat tapi kita hebat, kita kena datang dengan ilmu dan juga perkara-perkara yang tertentu lah. Okay, terima kasih. Jawab soalan ya Chong, saya suka melirik-lirik kadang-kadang. Ya, terima kasih Dr. Megat. Okey, kita untuk sesi soal jawab ni, kita ni soalan last. Dr. Megat, boleh tak? Ni ada satu daripada Tuan Said Hairi. Okey, dia tanya ratio atau statistik jurutera profesional dan jurutera profesional dengan amalan, atau kita sekarang cakaplah PE dengan Pepsi PEPC. Orang panggil Pepsi kan? Pepsi. Dengan okey. Dengan jurutera berdaftar GE adalah kurang 9.843%. Yang ni memang Tuan Said ni diambil daripada data web BEM lah. Bagaimana BEM hendak menaikkan peratusan jurutera profesional di kalangan jurutera berdaftar di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, sepanjang pandemik berlaku daripada tahun lepas sehingga tahun ini, kurang atau tiada kelahiran jurutera profesional dari laluan BEM dan IEM. Apa pandangan Dr. Megat? Okay, terima kasih. Dia punya matematik tu memang tepat, betul lah, bawah 10% ratio antara professional engineer dengan graduate engineer. Okey, kita mungkin di bawah pandemik mungkin kita bilangan yang keluar layak untuk jadi professional engineer ataupun Pepsi tu tadi first time saya guna perkataan Pepsi ni tidak agak minimum disebabkan kita tidak boleh melaksanakan examination dan juga interview berdasarkan selepas kita mohon daripada MKN dan sebagainya. MKN merasakan kita tidak benarkan sebab aktiviti-aktiviti peperiksaan dan juga interview yang dilaksanakan oleh lembaga jurutera perlu melalui proses-proses tertentu supaya ia mematuhi syarat Washington Accord dan International Engineering Alliance tadi. Walaupun kita telah berjaya convincekan untuk kita buat interview secara online dan juga examination secara fizikal, tapi memulai certain security dan juga kaedah-kaedah tertentu supaya standard tersebut dapat dipatuhi. Dari segi bilangan, tahun depan akan bertambah. Dia delay tahun ini sebabkan alih faktor tersebut. Itu dari segi konteks kekangan pandemik lah. Tetapi dalam kita untuk memastikan lebih ramai berdaftar sebagai professional engineer, salah satu faktor adalah kita melihat, kita wujudkan PE dengan Pepsi tadi. Pepsi adalah mereka yang satu nak buka syarikat konsultansi perlu ada PEPC, dan keduanya mereka yang perlu membuat submission kepada local authority wajib perlu ada PEPC. PEPC ni hanya tersyarat kepada mereka dalam bidang tersebut. Jangan lihat PEPC lebih tinggi, mesti nak aim. Kalau sekiranya dalam manufacturing tak ada keperluan untuk membuat submission kepada local authority dan sebagainya, tak perlu dah jadi Pepsi pun. PE dah membadai. Professional engineer untuk menentukan tuan-puan mempunyai kelayakan tertentu yang boleh mengesahkan sesuatu reka bentuk dan aktiviti tersebut mematuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan code of conduct dan etik yang sepatutnya. Itu adalah satu pengiktirafan pada level yang lebih tinggi selepas menjadi daftar sebagai graduate engineer. So syarat untuk menjadi PE lebih mudah berbanding untuk jadi PEPC. So kita hanya menilai tuan-tuan perempuan berdasarkan apa yang tuan-tuan perempuan laksanakan pengalaman. Contohnya sekiranya tuan-tuan perempuan berdaftar sebagai graduate engineer, sebagai electrical engineer, tetapi bila buat kerja di bidang elektronik, report adalah berkaitan dengan elektronik dan kita hanya menilai tuan-tuan perempuan pengetahuan tentang elektronik saja. Tak adalah kita tanya pasal benda-benda lain. Sebab sebagai seorang professional engineer, tuan-tuan perempuan mempunyai satu etika, sekiranya tidak tahu, janganlah memandai-mandai kata tahu. Sebab tanggungjawab tuan-tuan perempuan adalah apa yang tuan-tuan perempuan endorsekan tuan-tuan perempuan laksanakan. So kalau tahu hanya elektronik, then buat je lah kerja-kerja elektronik. So kita, sebab itulah syarat untuk menjadi professional engineer lebih mudah berbanding dengan professional engineer with practicing certificate yang punya syarat yang lebih ketat sebab perlunya untuk kita buat submission kepada local authority. Okay. Dr. Raham mute.
Dr. Raham masih mute. Okay, sorry, saya selalu termute kan. Alright, Dr. Megat, terima kasih. Cuma Dr. Ezri, sebelum saya pass kepada you, saya rasa ada seorang Saliza, Dr. Saliza saya rasa ni daripada Fakulti Mechanical UTHM. Dia ada raise dia punya tangan. So Dr. Saliza nak direct dengan Dr. Megat untuk bertanya. Ya, terima kasih Ayah Raha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Megat. Okay, saya Saliza daripada Mechanical. Saya ada dua soalan nak bertanya. Yang pertama mengenai perkhidmatan awam. Sekiranya graduan kejuruteraan boleh join skrim jurutera kan untuk grade J. So bagaimanakah graduan teknologi kejuruteraan? Adakah sudah ada sistem khas untuk graduan teknologi kejuruteraan atau graduan teknologi kejuruteraan boleh join skim J? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh Tuan Pendaftar sebentar tadi mengenai status PE Tier 1 dan PE Tier 2. Okay. PEPC dan PE. So sekiranya kami pensyarah di universiti, kami sekarang memegang title PE sahaja. So adakah kami boleh menjadi mentor kepada calon PE sebagai supporters ataupun mentors lah untuk buat endorsement dan sebagainya. Terima kasih. Itu sahaja soalan saya. Ya, terima kasih Dr. Saliza daripada UTHM. Soalan pertama, memang buat masa sekarang ni skim G hanya mengiktiraf graduate engineer sahaja untuk memasuki skim kejuruteraan. Walau bagaimanapun kita telah baru-baru ini kita board telah mendapat kelulusan untuk berbincang dengan pihak JPA dan juga ketua perkhidmatan skim J untuk menilai engineering teknologi untuk diambil kira maupun consider sebagai mereka yang layak untuk di bawah skim kejuruteraan. Engineering teknologi ini mempunyai pelbagai bidang-bidang, so di dalam kerajaan kita sedang menilai bidang-bidang mana yang mempunyai kesesuaian untuk masuk skim J lah. So insya-Allah sekiranya tidak ada masalah dan juga mendapat persetujuan pada semua pihak, kita akan mula mengiktiraf engineering teknologi di bawah skim J. Saya tak boleh janji lagi, saya hanya beritahu progresnya sekarang kita masih ada perbincangan dengan JPA dan juga ketua perkhidmatan iaitu merupakan ketua pengarah JKR itu sendirilah. Okey, itu soalan nombor 2, PE atau PEPC untuk menjadi mentor tidak perlu minimal PE dah memadai. Cukup tidak perlu semestinya PEPC. So perlu setiap mereka yang ingin berdaftar memohon untuk jadi professional engineer memadai dengan seorang professional engineer yang telah 3 tahun setelah 3 tahun menjadi PE. Kurang pada 3 tahun sebab wajibnya adalah pengalaman tersebut 3 tahun tersebut di bawah penguasaan seorang PE. So kalau PE itu baru setahun dan dia baru memantau perempuan baru setahun lah, so mesti sekurang-kurangnya 3 tahun PE tersebut berdaftar dengan lembaga jurutera. Okay. Terima kasih. Alright. Saya rasa ini pun telah menjawablah soalan daripada Encik Hairi. Beliau juga adalah pensyarah daripada UTHM Fakulti Teknologi. Okey, itu dia ada tanyalah tentang masa depan jurutera teknologi, adakah mereka boleh menjadi teknologi profesional di bawah BEM. Saya rasa tu memang boleh, memang dah ada caranya dan juga sama macam MBOT lah. So yang berkenaan dengan BEM, MBOT ada satu soalan, so kita stay tune. So kita serahkan kepada moderator untuk kita kupaskan lagi isu-isu bagi hangat lagi. Okey, serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Raha. Saya ingat tadi menariklah juga bila tengok soalan-soalan daripada kita punya bakal jurutera dan seterusnya, kita punya rakan-rakan pensyarah di UTHM serta ada rakan industri yang lain lah yang ada mesej kami untuk bertanyakan soalan juga. Terima kasih. Saya ingat ada banyak tu soalan tu. Mungkin Dr. Megat saya cuba nak kumpulkan beberapa isu dulu. So jadinya adik-adik kita yang sedang mengikuti ni mungkin boleh carilah angle lain yang belum dikupas barangkali yang daripada malam tadi tu dia berpusar-pusar di minda tu apa nak tanya kan. So nanti mungkin kita boleh
yang kita dah kupas ni, mungkin ada kurang pencerahan, boleh minta pencerahan yang lebih lanjut, ataupun sekiranya ada beberapa case study ataupun beberapa isu lain yang berbangkit juga boleh diajukan, tidak ada masalah. Baik Dr. Megat, cumalah bila kita join mana-mana badan ni, biasanya orang akan tanyalah, tadi macam ada juga ditanya kan, apa manfaat, apa dia punya kelebihan dan sebagainya. So kalau Dr. Megat boleh kongsikan sedikit peranan dan fungsi BEM, dalam memberi manfaat kepada pelajar kita, kepada pensyarah kita, kepada jurutera di luar sana dan seterusnya, kepada masyarakat. Jadi apakah peranan dan fungsi BEM untuk stakeholder ini? Silakan Dr. Megat. Okay. Untuk menjawab soalan ini, itulah tadi kita masih lagi berpegang kepada matlamat utamanya adalah untuk memastikan kepentingan publik terjaga, kepentingan awam terjaga. Di mana kepentingan awam terjaga dengan memastikan profesi kejuruteraan itu melaksanakan aktiviti berdasarkan faktor-faktor yang memastikan keselamatan itu dipatuhi. Untuk memastikan dipatuhi, mereka yang melaksanakan tersebut adalah mereka yang faham tentang perkara tersebut, dan mereka yang faham adalah mereka yang melalui proses-proses akademik yang sepatutnya, iaitu dalam program-program kejuruteraan yang diiktiraf oleh lembaga. Okay, so bila di situ, bila kita dah pastikan orang ni layak, dia dah jadi jurutera dan dibuat kerja di juruteraan dan dibuat aktiviti kejuruteraan. Apabila berlaku sebarang kemalangan ataupun kepentingan publik tersebut tidak terjaga, dan di sinilah role lembaga jurutera mula dilihat dalam konteks kita membuat penguatkuasaan kepada mereka dalam kejuruteraan. Sebagai contoh, apabila berlaku kemalangan seperti di Highway Suka, Dash dan sebagainya, walaupun jarang kami membuat statement-statement di akhbar mula dengan CIDB, DOSH dan sebagainya, sebenarnya sebaik saja berlaku kemalangan, kita telah mula membuat penyiasatan terhadap engineer yang terlibat dalam projek tersebut. So bila kita buat penyiasatan, sekiranya berlaku kemalangan tersebut disebabkan oleh salah laku jurutera, dan kita akan melaksanakan tindakan-tindakan tertentulah. Lembaga jurutera mempunyai dipanggil investigation committee, kita ada disciplinary committee dan juga appeal board yang terdiri daripada mereka yang di kalangan, kalau appeal board tu oleh hakim besar negara, tapi disciplinary committee dan investigation committee adalah mereka yang berpengalaman dalam kejuruteraan. So kita terima pelbagai kes tentang salah laku kejuruteraan, dan kita telah melaksanakan pelbagai tindakan. Satunya paling rendah hukuman adalah dengan memberi reprimand ataupun warning untuk tidak lagi melaksanakan kesalahan tersebut, dan kesalahan antara tindakan yang agak tinggi adalah dengan denda RM5,000, suspension daripada pendaftaran ataupun cancellation. Okay. Cuma nampak projek beratus-ratus juta, kemalangan, kematian dan sebagainya, nak denda RM50,000 sahaja. Okay. So bukan nilai tersebut bila lembaga jurutera menjatuhkan hukuman pada seorang tersebut untuk telah melaksanakan kesalahan, bila pendaftaran mereka disuspend ataupun di cancel, secara automatik mereka tidak boleh terlibat dalam profesi kejuruteraan selepas ini. So maknanya mata pencarian juga terjejas, sekiranya dia mempunyai syarikat tersebut juga terlibat sama, terkesan. So itu adalah satu cara yang kita role kita untuk memastikan profesi kejuruteraan dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai etika dan melaksanakan mengikut apa yang sepatutnya lah. So di situlah cara kita protect the public. Kita dapat terima juga pelbagai aduan tentang rumah retak disebabkan reka bentuk tidak betul. So semua terima, dan akhirnya dengan keputusan dibuat oleh lembaga jurutera digunakan untuk dibawa ke mahkamah dan sebagainya untuk menjatuhkan kesalahan dalam konteks bila dia dibawa ke civil court untuk mendapat ganti rugi dan sebagainya. Dr. Megat untuk makluman tersebut. Baik, alhamdulillah. So jadinya sekarang ni
tanggungjawab kita lah, tanggungjawab kita untuk semasa kita bekerja tu, insyaAllah kita tekankan apa kita panggil tu amanah yang dipikul di bahu kita lah, amanah dipikul di bahu kita. Bukanlah tujuan yang Dr. Megat sebut tadi nak kena berhenti kerja kan, bukanlah tujuan hukuman itu yang kita nak highlightkan. Jadinya kita nak highlightkan ialah negara mesti ada peraturan kan, so mesti ada tindakan. Cuma kita faham mungkin ada faktor-faktor tertentu. So kat situ tadi macam Dr. Megat cerita, dia punya lapisan-lapisan perbicaraan dia dan sebagainya lah kan. Cuma yang kita nak bagi tahu, hukuman tu perlu ada supaya bukanlah kita nak menakutkan kita, dan supaya kita nak menjaga kepentingan awam, dan seterusnya kita nak memberi keyakinan kepada stakeholder kita lah. So jadinya dan untuk motivasi kita juga supaya kita mampu dan seterusnya memikul amanah dengan sebaiknya, dengan jayanya, dengan selamat. Baik, Dr. Megat, kalau kita tengoklah sepanjang pandemik ni, kita tengok banyak orang, ramai orang. Anak saya selalu cakap, kejap ramai, kejap banyak, mana satu kan? Maksudnya ramailah orang yang menjadi pakar. Pakar, kita ada panggil, ada jabatan kejuruteraan, ada jabatan kerja raya kan. So kemunculan mutakhir ni keluar jabatan netizen kan. So jabatan netizen ni kalau silap-silap kadang-kadang dia ada pengaruh dan kuasa yang besar kan. So kalau kita tengok kat situlah, saya teringat dulu masa saya membuat kunjungan hormat kepada satu pengarah JKR negeri ni kan, kemudian saya bincanglah dengan beliau, kemudian dengan jurutera jalan beliau kan. Dia kata kita ni susah sikit lah, bukan susah macam ni, dia kata ada sedikit cabaran, dia kata kan, ada sikit cabaran kalau kita buat projek jalan ni kan. Kalau buat bangunan ni senang sebab engineernya tak ramai. Bila buat projek bangunan ni, dia biasanya dipagar, tertentu je boleh masuk kan. Jadinya engineer kalau projek bangunan ni kadang-kadang yang dilantik tu lah mungkin 5 orang, mungkin 4 orang, mungkin 2 orang kan. Tapi bila buat projek jalan ni, engineernya kadang-kadang sampai 100 orang kan. Maksudnya jalan tu katalah buat jalan daripada kilometer 1 sampai kilometer 10 kilometer je lah. Tapi disebabkan daripada kilometer 1 sampai kilometer 10 tu ada 100 biji rumah. Setiap rumah tu ada dia punya pandangan beliau lah sebagai engineer yang macam ni kita boleh kata badan ada Washington Accord dan sebagainya kan. Tapi mereka ni cakap, anak-anak ni yang selalu saya cerita kepada rakan-rakan rakan-rakan dan juga saya punya student lah kan. Kadang-kadang you dengar dia orang cerita tu lebih bahasa dia dengan terminologi dia dengan dia punya orang kata apa, pengalaman dia melihat tu, kadang-kadang cara dia cerita tu betul-betul macam engineer lah kan. Tu kadang-kadang kita tanya soalan pelajar-pelajar kita ni kan, kalau awak ni jawab lebih kurang ataupun kurang lagi daripada jawapan pakcik tu, malu juga kita ni kan. Kalau kita tanya kenapa jalan ni rosak, biasalah lori banyak lalu. Pakcik yang kat warung tu dah pakai kopiah, rambut dah beruban, umur 65, dia cerita pun lebih teknikal daripada kita kadang-kadang kan. So dia menjadi satu cabaran lah kepada adik-adik kita ni kan. Apatah lagi zaman macam yang sebut tadi ada jabatan netizen kan, dia orang pun dah buat compilation artikel-artikel yang bagus. Ramai jugalah yang saya tengok rakan-rakan professional engineer ni, dia orang pun ada buat artikel yang sangat menarik untuk kita mendapat manfaat daripada apa yang mereka kongsikan tu. Jadinya Dr. Megat berkisarkan beberapa isu lah hari tu ada yang ditimbulkan oleh jabatan netizen ni lah. Saya tak tahulah yang betul atau tidak ni kan. Warganet pihak warganet ni berkenaan dengan beberapa isu berkait rapat lah dengan bidang kejuruteraan ni kan. So yang pertamanya Dr. Megat, ada banyaklah saya nak fokus kepada isu-isu ataupun perkara-perkara yang sering mereka lontarkan. So mungkin saya buat beberapa satu soalan, kita buat based on soalan-soalan lah Dr. Megat. So yang pertama yang mereka tanya, adakah berkenaan dengan gaji contohnya lah kan. So gaji tu
Bagaimana pandangan Dr. Megat? Adakah gaji yang dia kata tengok kerajaan umum dalam RMK 12 kan, ataupun dia buat pembentangan berdasarkan RMK 11, kemudian unjuran dalam perbelanjaan bajet dan sebagainya, tengok pembangunan macam bilion lah kan, macam ratus juta ada setengah projek tu. Cuma bila kita award projek, dapat projek, gaji engineernya katanya lah macam tidak setimpal ataupun mungkin sedikit. Boleh Dr. Megat kongsikan pengalaman Dr. Megat? Okey. Terima kasih Dr. Ezri dengan soalan tersebut. Pertama sekali, Jabatan Netizen tu memang antara jabatan terbesar negara yang kita di mana ketua pengarah ni kita tak tahu siapa. Cuma kita tak boleh tolak tepi realiti kehidupan. Jabatan netizen mempunyai impak yang besar dalam mungkin dalam membuat keputusan, mungkin untuk menilai sesuatu perkara, untuk kita merancang atau strategize sesuatu perkara. Tidak bermaksud jabatan netizen tu mempunyai fakta tertentu, tapi mungkin kita tengok dalam perspektif yang berbeza. Mungkin ada benda-benda kita lihat dalam bentuk yang positif. Sebagai contoh, bukan saja di profesi engineering pun, semua profession. Contoh bila kerajaan nak memperkenalkan vaksin tu, bermacam-macam pendapat tentang perbezaan antara Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Kawan saya, ketua penyelidik di Pharma Niaga, dia kata daripada rambut hitam jadi rambut putih, nak explain benda sedangkan dia belajar daripada degree PhD, buat postdoc tentang vaksin daripada di UK dan US dan sebagainya, tapi dia masih lagi tidak berjaya untuk meyakinkan jabatan netizen bahawa setiap vaksin itu mempunyai kebaikan dan benda-benda tertentu. Okey, tapi bila kita tengok dalam perspektif yang berbeza, bahawa jabatan netizen tu mungkin kalau kita boleh memberi maklumat dalam konteks yang sedikit berbeza dan sebagainya, nampak bentuk positif, mungkin benda tu boleh mereka bersama-sama menjadi pihak kita. Okey, sebagai contoh gaji. Saya sebagai registrar, untuk saya respon dalam media sosial ataupun di platform-platform yang tidak formal, sedikit risiko sekiranya mungkin kata-kata pendapat personal saya mereflect kepada lembaga jurutera, sebab kita berpegang pada atas. Tapi saya baca, tapi kadang-kadang tu dahsyatnya bahasa jabatan netizen ni, rasa nak jawab ni, nantilah solat dululah. Habis solat ni tak yajilah kita jawab secara sopan dan sebagainya kan. Sebagai manusia kita boleh terlari daripada perasaan, rasa nak beritahu dia ni salah ni. Okay. Kemudian saya terpanggil dengan satu statement berkaitan dengan gaji ni tadilah. Di Twitter yang agak viral, kata kejuruteraan ni scam. Adik-adik janganlah pergi buat kejuruteraan. Letih je, belajar susah-susah, kemudian bila bekerja dapat gaji ciput. Baik kerja rider pun lebih tinggi berbanding dengan jurutera. Okay. Pertama saya tengok konteks lah, apa kejuruteraan itu adalah scam. Okay. Pertama sekali, menuntut ilmu bukan scam. Menuntut ilmu apa saja adalah sesuatu benda yang dituntut oleh semua, dan ilmu tersebut sekiranya dimanfaatkan akan memberi reward yang besar. Sebagai contoh, seorang guru dengan ilmu yang tinggi, sekiranya dimanfaatkan, bukan rewardnya dengan RM1, direwardkan dengan pelajar-pelajar yang mungkin menjadi pemimpin negara. Seorang guru tengok benda tu dah cukup dah. Kalau seorang guru duduk rumah sebesar tu daripada kecil sampai pencen rumah dah cukup, tapi kaya dia adalah dengan melihat anak-anak murid dia menjadi pemimpin negara yang bawa negara ke tahap lebih tinggi. Okey, itu dalam konteks yang untuk sejukkan hatilah jurutera yang dapat gaji kecil ni. Tapi realitinya itu. Kena berpegang pada itu dulu. Value bukan hanya pada RM1, tetapi value dalam bentuk konteks yang lebih besar. Keduanya, bidang kejuruteraan memang susah. Bila belajar susah, dan sekiranya benda yang susah bila kita manfaatkan, kita akan menjadi orang yang lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Soal gaji ni bukan hanya bagi kejuruteraan. Gaji ni kalau ikutkan data dalam situasi COVID ni adalah semasa ni adalah terpakai kepada semua profession. Mungkin doktor, mungkin tidak kalau compare ni, tapi di profession lain, IT sebagainya, gaji tu terkesan. Okey. Cuma saya itulah personal, masih lagi data saya masih belum lengkap. Faktor gaji disebabkan oleh supply and demand.
Okay. Ada yang kata buat engineer ni makan gaji buta ke, tak paksa kerajaan untuk setkan minimum wage dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa antara yang saya rasa Allah panas ni dah jawab ni kan. Walaupun saya pagi malam buat kerja dan sebagainya. Cuma supply and demand. Supply merujuk kalau supply demand, bila ada demand yang tinggi dan bila supply kurang, gaji ditentukan, harga ditentukan oleh faktor tersebut. Bila supply lebih daripada demand dan harga akan menurun. Okay. So tengok pada supply tadi. Saya berpandangan bahawa supply kita adalah supply yang superficial ataupun supply yang tidak tepat. Sebab dalam population supply itu ada engineer yang tidak ada kelayakan, ada engineer yang berdasarkan pengalaman, yang tak ada, memang ada pengalaman pasang wire sebagainya, dia declare engineer dan sebagainya. So supply itu jadi besar. So dalam keadaan susah sekarang ni, ada industri yang maybe COVID, maybe projek tak boleh dah jalan dan sebagainya, dia perlu mencari supply yang murah ni lah. Supply yang ni. So bila murah dan akhirnya boleh dapat dengan orang ni, dengan gaji ni, dan sama ada nak pilih yang baru grad atau ini dengan gaji yang sama, dan sebab situ yang baru grad tu terpaksa akur untuk turunkan harga mereka. Okay. Harga tu gaji lah. So sebab itu lembaga jurutera nak define supply tu betul-betul. Sebab itu tadi soalan tanya, semua masih lagi tanya ni, apa advantage register dengan board ni, masih lagi soalan bertanya. Sebab masih belum jelas mengatakan kita betul lah register. Zakat register nak buat apa? Sebab registration itulah adalah menentukan supply sebenar kepada industri untuk memilih jurutera. So bila kita define, kita beritahu pada industri, korang nak ambil engineer, ambil daripada list ni sahaja. Kalau bukan dalam list ni, mereka bukan engineer dan illegal. Kita akan pergi ke you punya kilang, you punya kilang ataupun punya syarikat, kita orang tak tangkap you all lah sebagai majikan. Kita akan tangkap dia dan dia tak boleh bekerja dengan you all. Okay. So bila kita define supply tu, tadi supply kata 1 nisbah 160. Maknanya supply masih kecil lagi. Tapi seolah-olah industri gaji menunjukkan supply dah melebihi. So pentingnya kita bersama-sama dalam fraternity ataupun dalam jabatan kejuruteraan Malaysia ni untuk bersama-sama meyakinkan semua orang yang jurutera ni daftar dengan lembaga jurutera, dan itulah senarai yang semua majikan akan tengok. Alhamdulillah so far baru kita dah nampak trendnya majikan-majikan besar, Petronas, JPA, syarikat-syarikat besar, setiap kali dia nak menawarkan surat tawaran kepada jurutera baru, mereka akan hantar email dan minta confirmation daripada kami, betulkah dia telah berdaftar dengan lembaga jurutera. Sekiranya tidak, surat tawaran tidak dikeluarkan. So kita adalah engineer-engineer yang baru dah grad 3 tahun, kelang kabut, tolonglah cepatkan pendaftaran. Kita bantu. Tapi janganlah degil sambil dah dapat surat baru suruh kita paksa kita cepat-cepat, sebab proses untuk menilai untuk tuan-tuan berdaftar ambil masa. So kita cuba untuk elakkan tuan-tuan terlepas tawaran pekerjaan dengan kita cuba untuk proses dengan lebih cepatlah. Tapi kita kena bersama-sama. So jabatan netizen, mak bapak tepi jalan tu ada anak jurutera, kena bersama-sama pastikan anak-anak berdaftar, dan akhirnya nanti kita beritahu pada kerajaan, okey, sekarang ni supply sebenarnya banyak ni, negara perlu banyak ni. Masa time itulah barulah kita boleh demand. Sebab in reality ni kita tak ada lagi. Sebab ada je dalam nak cari engineer ada je, ramai je. Tapi in reality ni engineer yang ramai itu bukan mereka. Satu bukan engineer, atau mungkin engineer yang tidak diiktiraf, datang pada universiti-universiti yang tidak diiktiraf dan menawarkan gaji lebih rendah kepada majikan. So kena bersama-sama, janganlah marah bila lembaga jurutera semata-mata. Saya usahakan mungkin rambut saya sikit lagi putih kot lepas ni, tapi insya-Allah kita kena sama-sama untuk pastikan. So pendaftaran, jangan lihat pendaftaran setakat CJ semata-mata. Pendaftaran dengan lembaga jurutera tu melihat kepada konteks yang lebih besar, kepada isu negara. Saya rasa masalah gaji ni diselesaikan sekiranya kita define supply tu yang mereka, maknanya masa saya buat talk di UniKL, profesor ni kata kita bagi jawatan ni kepada mereka yang hak. So maknanya kita nak bila mereka yang hak saja yang layak, dan akhirnya profession kejuruteraan akan bukan lagi scam lah, bukan lagi scam. Ilmu tu dapat dimanfaatkan dengan mendapat gaji lebih tinggi dan memberi impact besar kepada negara lah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Guy.
Cuma saya ada satu soalan terakhir barangkali untuk sesi ini sebelum saya serah kepada Dr. Raha untuk sesi Q&A yang berikutnya. Untuk makluman Dr. Megat dan rakan-rakan sidang penonton di luar sana, termasuklah adik-adik kita yang mengikuti kursus Engineers and Society ni, UTHM telah merangka satu ekosistem teknopreneur UTHM. Okay, so barangkali adik-adik ni yang satu kita panggil awareness yang kita nak buat. Okay, antara tindakan strategik kami di UTHM ni, kita juga untuk tindakan kita dalam nak memperkasakan daripada job hunting kepada job creator. Kita nak supaya adik-adik ni turut bersama kita dalam agenda pembangunan negara, agenda pembangunan keluarga Malaysia dan sebagainya ini, untuk kita melihatlah ekosistem di mana kita ada tempoh beberapa tahun semasa di UTHM ni, bagaimana kita boleh bersama dengan rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan strategic partners kita daripada industri dan sebagainya, untuk kita dah mula menjinakkan diri, awareness kita punya sedikit knowledge. Tidak hanya nanti cerita nak makan gaji kan, contohnya kita dah mula nak fokus, ada peluang lah untuk kita menceburkan diri dalam bidang-bidang perniagaan, untuk kita pun nanti recruit. Kita ada alumni kita, kebanyakan kita kat sini ni daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. So baru ni kita didatangi oleh ramai alumni kita yang telah macam adik-adik ni semualah kan, join jurutera masyarakat kan, sambil-sambil tu bergurau senda. Tapi dia orang ada strategic planning dia orang kan. Dia orang target lepas habis graduan ni dia orang pergi kerja di Saudi. Ada yang kerja di Dubai dan sebagainya. So bila sampai sana dia kata ada advantage untuk graduan di Malaysia ni, sebab nama Malaysia tu sendiri lebih diyakini. Nama Malaysia itu adalah satu pengalaman yang bagus kan. So kalau kita pergi, yalah saya ada pengalaman lah pergi Saudi, pergi US apa benda kan, bila dia tanya Malaysia, boleh kita tanya dari mana, bila kita kata Malaysia dia kenal kan. So that is amazing lah kan, untuk kita negara yang kecil ni, bila pergi satu negara dunia yang besar tu, mereka mengenali kita dan mereka percaya kepada kita. So jadinya bila kita tengok mereka datang kan, memperkenalkan company mereka, multinational company mereka, is very good lah. So untuk makluman semua, kami di UTHM sekarang ini telah ada satu strategic planning untuk UTHM Technopreneur, okay, ke arah situ. So untuk itu mungkin Dr. Megat boleh kongsikan, pertama yang biasanya lah orang terfikir, kalau kontraktor ni dia ada G1, G2, G3, G4, G5, G7 kan. So jadinya dia kata yang G1 ni macam siapa-siapa boleh mohon sebetulnya kan. So macam mana kita nak berebut dengan mereka? So barangkali Dr. Megat boleh kongsikan dalam konteks teknopreneur yang bakal kita lahirkan ni, dalam konteks juzuk kecil tu barangkali lah dalam pihak yang kontraktor ni barangkali apakah peluang yang ada di sana dan cabaran dia mungkin, dan seterusnya bagaimanlah perancangan kita mula dengan G1, G2 ke, dia dah G1 dia sejak tahun 1990 sampai tahun 2050 dengan G1 dia tu je ke, sebenarnya dia ada satu anjakan-anjakan yang kita harapkan daripada mereka, dan seterusnya memberi peluang kepada adik-adik muda kita ni untuk terus membantu ekonomi negara. Silakan Dr. Megat. Okay. Terima kasih Dr. Aziz. Itulah saya setuju supaya kita melihat profesi kejuruteraan ini bukan semata-mata profesi makan gaji. Di mana entrepreneurship merupakan salah satu peluang yang amat besar, terutamanya dalam era industri revolusi 4.0. Saya nak ambil contoh satu, di mana salah satu teknologi yang terhasil daripada era 4.0 adalah teknologi drone, di mana peringkat awal drone digunakan pakai oleh militeri di US untuk membuat kerja-kerja spy dan sebagainya. Kemudian dia dah kecilkan jadi kepada mulakan dengan anak-anak orang kaya main di padang untuk main drone dan sebagainya. Kemudian drone tersebut dilihat mempunyai potensi-potensi lain, digunakan pakai untuk bawa baja dan racun di ladang-ladang yang tidak boleh akses oleh manusia, terpaksa hantar pekerja asing di dalam. Kemudian digunakan pakai oleh fotografi untuk menghasilkan imej-imej yang di udara dan sebagainya. Dan drone tersebut dikembangkan lagi di berbagai-bagai aspek. Sebagai contoh, kita di JKR, saya ambil contoh di JKR, kita bekerjasama dengan satu syarikat di kalangan mereka engineer-engineer muda yang mempunyai expertise dalam bidang drone dan juga artificial intelligence.
drone tersebut diguna pakai untuk diterbangkan di keliling bangun projek-projek JKR untuk menilai kerosakan dan juga menilai defect. Ada menggunakan image tersebut dibuat secara analytics dan machine learning dan identify dengan diterbangkan ke seluruhan bangunan projek hospital sebagai contoh, dapat mengenal pasti beratus-ratus crack di ruang-ruang yang tidak boleh dilihat dengan mata, ataupun kita boleh suruh hantar pekerja asing kita tengok ada crack ke tidak. Tapi bilangan tersebut masih lagi belum tepat dengan manusia. Dengan menggunakan drone artificial intelligence kita mendapat data yang tepat. Itu telah membuka peluang baru yang tidak pernah diterokai oleh sesiapa dalam industri pembinaan. So wujudlah satu startup yang menghasilkan solution kepada industri pembinaan untuk mengenal pasti defect di projek-projek pembangunan. Okay. Kemudian datang pula satu lagi syarikat bila KJ hari itu jatuh di dalam lubang di pothole salah satu jalan di Kuala Langat, syarikat juga startup dengan mereka yang expert di dalam video analytics menghasilkan satu solution dengan dia drive beratus kilometer sepanjang jalan-jalan di KR, terus ada video analytics mengenal pasti berapa bilangan pothole, berapa bilangan takungan air di jalan dan berapa bilangan crack, berapa kilometer crack yang ada di jalan raya. Hasilnya kita compare dengan konsesi jalan yang sepatutnya buat maintenance jalan-jalan di JKR. Konsesi ni kata 200, ini kata ada 2000. So dan akhirnya kita dapat memberi servis dan perkhidmatan kepada rakyat lebih besar. Bukan dan kontraktor masih lagi kita perlu, tapi banyak lagi kata tadi productivity di construction industry masih lagi 20%. Ada masih lagi banyak ruang untuk kita tingkatkan productivity tersebut. So gunakanlah peluang ni sebagai entrepreneur, sebagai satu opportunity besar. Tengok teknologi yang ada, masih lagi banyak ruang yang boleh kita explore untuk kita kenalkan. Kalau tadi konteks berkaitan dengan construction industry, banyak ruang-ruang besar lagi, especially industri yang amat bergantung kepada manual labor lagi. So gunalah peluang ni, tengok pada teknologi terkini, sebab IR 4.0 bukan lagi kita untuk menghasilkan teknologi. Teknologi tu ada, perlukan kreativiti dan innovativeness sahaja untuk guna teknologi tu untuk apa. Bukan lagi nak cipta benda lagi. Ada benda ni, gunakanlah. Salah satu lagi contoh, salah satu syarikat yang mencadangkan supaya di traffic light di Melaka kadang sampai 90 saat 120 saat. 120 saat, betul lah. Kita mengira lah 120. Bayangkan dalam masa 2 minit di TV3, iklan di TV3 di buletin utama boleh sampai mencecah 300,000. Kalau tempat-tempat di time-time yang bukan, mungkin 20,000, 30,000. 120 saat tu digantikan dengan iklan-iklan. Perkara tersebut boleh ditranslatekan, dia bagi monetizekan benda-benda yang benda. So creativity is basically panel, tengok data, berapa ramai kereta kat situ. Kalau combinekan dengan crowdsourcing data-data Facebook, masa time sekarang tu 120 saat tu ada 70% mereka berumur 40 tahun ke atas. Keluarlah iklan tak tahulah tudung Nilofa ke yang makan contohnya. Tapi dalam keadaan masa time tu pukul 2-3 petang, pakcik-pakcik pergi melepak nak pergi makan teh tarik di kalangan warga-warga yang pensioner, compare dengan data yang ada, masa time tu letaklah iklan sakit lutut contohnya. So benda-benda tu. So it's about creativity, tak ada new technology pun. It's all about creativity and innovativeness. So kalau tak dapat kerja, gaji dapat 1,800, pergilah entrepreneurship. First tahun pertama mungkin dapat 10,000 terus gaji. So janganlah hanya compare kepada spesifik pada traditional punya peluang pekerjaan semata-mata. Betul Temukan itu artificial intelligence antara bidang yang boleh kita civil engineer ni, majoriti kami dalam ni ramai civil engineer, boleh explore dan boleh manfaatkan perkara tersebut. Kalau kita tengok kadang-kadang kita baru je telefon kawan kita ataupun kadang kita bincang dengan wife kita nak pergi bercuti, tapi sebelah kita tu ada handphone kan, sedar-sedar kita pun sebut nak cuti kat Melaka lah ni, Langkawi lah apa. Sekejap lagi bila kita buka Facebook tu, dia keluar dah iklan hotel kat Langkawi lah apa benda tu semua kan. So benda tu yang
Kalau orang dulu kata tu ada misteri kan, tak ada misteri. Ni dia memang AI je lah kan. So jadinya you tengok Netflix ke, you tengok YouTube kan, you buka ni kejap lagi keluar dia punya suggestion apa benda kan. So itu antara perkara-perkara lah yang kadang-kadang saya tengok masa PDPR ni, tak usah jauh lah kan, saya tengok ni saya tumpang studio anak saya ni lah kan, tak apa dia buat tengah malam kan, tiba-tiba mak dia kata, oh semalam dapat RM100, hari tu dapat RM50, cakap apa budak-budak ni buat kan. Rupanya dia ada buat produk review lah, dia ada buat inilah, kita pun tak tahu. That is anak saya baru form 2 kan, tak apa dia buat entah. So jadi tiba-tiba nak pergi post barang, nak courier barang kan, so kita pun tak sempat saya nak tanyalah kan, apatah lagi kadang-kadang barang-barang tu daripada Korea kan, kita pun tak masuk. Tapi kita cubalah kan, dah itu dia orang punya trend terkini. Alhamdulillah lah, so saya percaya adik-adik yang di luar sana akan lebih banyak lah. You have that expert, you have that opportunity kan. So saya pun ada alumni kita yang saya ada hubungan rapat lah dengan beliau. So bila saya tanya dia baru ni apa kerja dia, dia memang product review kan. So ibaratnya sebelum iPhone tu masuk ke sini, dia civil engineer yang dia agak minat kepada bidang IT, bidang teknologi ni. Dia review banyak benda. So dia buat artikel yang very good artikel kan, sebab kita belajar buat penulisan report we learn formally how to produce a good report, how to attract people based on our writing, and then we have also the ethics. Dalam kita nak komen, tak adalah kita kritik produk tu tak bagus, tak ada. So that discipline is very good. Kita belajar tapi kita boleh apply in many ways lah. So you cari apa yang you minat, okay, and then kita boleh kembangkan banyak perkara lah dalam hal ini. So saya ingat saya kena tutup ke Dr. Raha ataupun saya serahkan pada Dr. Raha dulu sebelum saya buat pergulungan untuk sesi-sesi pertanyaan-pertanyaan lanjut oleh kita punya para penonton. Okey, terima kasih Dr. Ezri. Okey, sekali lagi kita pergi ke ruangan chat dan juga ada juga di ruangan Facebook. So antara yang tertariklah saya nak bangkitkan, ada seorang ni daripada Muhammad Aiman. Okey, dia bertanya Dr. Megat, jika ikut berita atau trend baru-baru ni, IEM telah jadi professional member untuk signatory AIET dan IETA bagi recognitions untuk engineer technologists dan engineer technicians. Okay, kata lain pengiktirafan tambahan bagi engineer technologists dan pengiktirafan baru bagi engineer technicians di level international. Okay, apa respon atau pendapat Dr. Megat sebagai pendaftar di BEM mengenai inisiatif ini, dan ianya amat menarik terutama bagi pelajar diploma dalam professional engineer technicians. So ini saya nak kaitkan jugalah dengan ada seorang bertanyakan juga berkenaan dengan apa bezanya MBOT. Tadi kita mentionkan apa bezanya IEM dengan BEM. Dan yang ini pula dipertanyakan apa bezanya MBOT dengan BEM. Okay, on you Dr. Megat. Dr. Raha, betul IEM, untuk makluman, walaupun tadi saya maklumkan BEM dan IEM ada dua organisasi yang berbeza, satu regulatory body, satu learner society, tapi sebenarnya di dalam komposisi lembaga jurutera dapat lima wakil IEM, di mana sebenarnya kita seiring di dalam ke arah memantabatkan profession engineering dan juga menjaga kepentingan publik. So apa yang dibuat oleh IEM selaras seperti mana yang BEM, hala tuju BEM, cuma IEM boleh buat dulu sebab mereka tidak terikat dengan akta. Maknanya IEM telah mula mengiktiraf professional engineering technologies dan juga professional technician. Cuma lembaga jurutera telah mula meminda dalam proses untuk meminda akta, yang mana kita akan mula menghasilkan sekiranya akta tersebut diluluskan, kita akan ada pengiktirafan untuk professional engineering technologies dan juga professional technician. Untuk buat masa sekarang, memang siapa yang berdaftar dengan engineering technologies tak boleh menjadi professional engineer ataupun dapat IR. Proses dia, engineering technologies perlu convert kepada graduate engineer dengan cara buat master dan top up, jadi graduate engineer baru boleh jadi
professional engineer. So di sini mungkin memberi persepsi yang sedikit berbeza, memberi persepsi yang negatif lah kepada seorang yang engineering teknologi ni, tak setaraf GE, graduate engineer, sebab kena convert, kena top up master baru boleh jadi professional engineer. Tapi in realitinya board engineer melihat engineering technologies dan graduate engineer setaraf. Cuma dia tak ada laluan ke atas tu, akta tak lulus lagi. So jangan merendah diri sebagai engineering technologies, sebenarnya setaraf, masing-masing mempunyai kepentingan kelebihan masing-masing. Graduate engineer merujuk kepada cara pembelajaran banyak kepada mendalam dalam bentuk theoretical, manakala engineering teknologi banyak kepada application, tapi fundamentalnya sama. So insya-Allah dalam masa sebab akta ni ambil masa, kita melalui proses-proses tertentu, mungkin 2-3 tahun lagi baru boleh kita wujudkan sama ada ITR ataupun ITS ke sebagainya. Kita pun tak tahu lagi title apa, ETR dan sebagainya. So akan ada laluan tersebut. IEM akan mulakan dulu, kemudian kita akan formalisekan dengan akta, dan mungkin kemudian akan ada kategori tersebut di bawah akta Lembaga Jurutera Malaysia, akta pendaftaran jurutera. Kemudian berkait pula tadi dengan MBOT, soalan yang sering ditanya, dua-dua adalah badan berkanun, regulatory body, di mana MBOT adalah Malaysia Board of Technologies. Role, saya tak boleh cakap role MBOT, lembaga jurutera adalah dalam konteks kejuruteraan semata-mata. So di mana kejuruteraan dan kejuruteraan teknologi adalah wajib berdaftar dengan lembaga jurutera untuk bekerja sebagai di dalam bidang kejuruteraan. Manakala MBOT adalah teknologis yang bukan kejuruteraan. Sebab banyak bidang-bidang teknologi yang bukan kejuruteraan, contohnya IT, food technologies dan teknologi lain yang memang bukan di bawah bidang kuasa lembaga jurutera. Lembaga jurutera hanya melihat kepada engineering semata-mata. So itu perbezaan di situ, tetapi mungkin di dalam akta MBOT masih lagi mengatakan pendaftaran adalah secara sukarela, belum lagi wajib. Lembaga jurutera adalah satu kewajipan untuk, maknanya teknologis tak wajib tapi digalakkan untuk daftar supaya tadilah supaya adalah statistik dan data-data teknologi di Malaysia, tapi di lembaga jurutera adalah satu kewajipan untuk daftar untuk bekerja sebagai engineer teknologis. So saya harap menjawablah soalan tersebut dah. Ya. Okey, terima kasih doktor. Okey, sebenarnya ada banyak sangat soalan, tapi masa kita ni tinggal lebih kurang 15 minit. So saya rangkumkanlah, ada beberapa soalan yang saya rasa perlulah diketengahkan. Contohnya ada satu soalan ni, dia Zahira, Zahira binti Abu Zaki. Saya ingin bertanya, betul ke BEM hanya iktiraf 4 tahun degree program dan tidak iktiraf 3 tahun degree program? Ini penting ni kan Prof? Prof pula doktor. Ya, sebab saya sendiri mengalami pada tahun terakhir saya di UPM. Pada masa tu baru nak EAC lah, menyatakan program 3 tahun. Saya adalah intake pertama untuk 3 tahun program. So pada tahun akhir, semester akhir, menyatakan tak boleh iktiraf. Okay, akan tukar daripada Bachelor of Engineering jadi Bachelor Science. So pada ketiga tu UPM ambil inisiatif lah, tambah lagi kita ada buat sama punya semester, whatever it is lah. So boleh doktor mentionkan sekali lagi, ingatkan dah tak ada dah isu 3 tahun, 4 tahun ni. Rupanya pada, saya rasa baru-baru ni lah ada keluar dalam berita lah. Baru lagi saya rasa, okay, memang menceritakan lah program 3 tahun dan ni. Boleh doktor kupaskan? Okey, terima kasih. Sejarahnya saya tak berapa clear, maknanya sejak bila program 3 tahun ini diwujudkan. Tapi daripada awal memang lembaga jurutera tidak mengiktiraf program 3 tahun lah, disebabkan faktor-faktor tadilah kita nak pastikan supaya jurutera yang keluar daripada program kejuruteraan dapat memenuhi dan dilengkapi dengan ilmu-ilmu dan fundamental yang sepatutnya untuk menjadi jurutera. Walau bagaimanapun kita itulah tadi, kepentingan publik nombor satu, pelajar adalah salah satu dalam golongan publik. Kita tak naklah yang dah grad 3 tahun tiba-tiba
terkontang-kanting tak boleh jadi jurutera. So kita membuat inisiatif dengan membenarkan pelajar tersebut untuk membuat top up, tambah dengan master dan sebagainya supaya boleh diiktiraf dengan lembaga jurutera. Cuma bila kita buat membenarkan top up supaya mereka boleh berdaftar dengan lembaga jurutera, institusi pengajian tinggi terutamanya yang swasta masih mengekalkan program 3 tahun tersebut. Walaupun mereka mempunyai obligation untuk memberitahu kepada pelajar walaupun selepas grad 3 tahun tak boleh jadi engineer, kena top up jadi master, buat master baru boleh. Tapi mungkin ada disampaikan atau mungkin cara penyampaian menyebabkan pelajar tak rasa benda itu penting. So bila dah grad 3 tahun tak nak sambung master ataupun tidak ada sumber kewangan untuk buat sambung master, bila keluar nak kerja sebagai jurutera dah dianggap tidak mematuhi akta. So di situ di situ kita merasakan bertanggungjawab di situ untuk baru-baru ni kita merasakan kita perlu sedikit melaksanakan satu tindakan tegas sedikitlah, memaklumkan kita tidak lagi mengiktiraf satu, daripada dulu memang tak iktiraf, tapi kita tak iktiraf, tapi kalau nak iktiraf kena top up master. Kali ni kita kata tak iktiraf, nak top up master pun tak boleh. So tak ada dah laluan dah. So bila kita buat begitu dengan bagi deadline tertentu dan IPTS dan mungkin ada institusi pengajian tinggi yang lain baru realise dah tak boleh dah ni. So bila kita buat begitu akhirnya barulah ada reaction yang sebenar. So mereka memberi kata okeylah kita tak buat lagi lah program 3 tahun, kita akan buat 4 tahun sahaja. So alhamdulillah message tersebut sampai mungkin dalam tempoh pada sehingga tahun 2024 tidak ada lagi program kejuruteraan 3 tahun ditawarkan oleh mana-mana universiti di Malaysia lah, sebab kita bagi had sehingga 2024. Kita beritahu sekarang tapi kita tidaklah maknanya sehingga menjejaskan institusi pengajian tinggi itu tidak boleh ambil lagi pelajar dan sebagainya. Kita bagi peluang sehingga tahun 2024. So selepas tahun 2024 mereka yang graduate daripada program 3 tahun tersebut wajib melalui program yang dianjurkan oleh BM sahaja. Dipanggil BM Gap. Dan tempoh 3 tahun, lepas BM Gap tu baru layak berdaftar sebagai lembaga jurutera. Selepas tu dah tak ada dah, tak boleh buat apa-apa dah. Kalau degil juga lagi, ada universiti nak tawarkan lagi dan kita tak ada lagi lah flexibility di situ. Sebab kita penandatangan Washington Accord International Standard kata masa 3 tahun tidak diiktiraf tidak cukup, perlu 4 tahun dan kita perlu berpegang kepada perjanjian tersebutlah. So sebab itulah wujudnya lagi cerita ni, sebab kita keluarkan sedikit media release yang mengatakan tak boleh dah, cukup lah, janganlah buat lagi kan. Satu student yang jadi mangsa universiti tahun ketiga mesti dapat iuran semester, tapi pelajar tu keluar menjadi mangsa. So kita nak elakkan perkara tersebut berlaku lah. Okey. Terima kasih. So maksudnya sekarang ni mana yang dah di dalam sistem 3 tahun tu, makna pelajar tak perlu risau. Maknanya pelajar berpeluang lah masuk program di bawah BEM Gap tu lah, Doktor ya? Betul. Ya. Dan kalau dia tak nak masuk program BEM Gap tu tapi dia ambil yang inisiatif, mungkin dia adalah parents dia mampu untuk ambil master 2 tahun by coursework kan? Ya. Bukan research kan? Okay, by coursework tu bolehlah dia melalui itu. Betul. Okay. So saya rasa terjawablah soalan. Saya rasa banyak lagi soalan yang mungkin saya boleh lepas ni saya share dengan doktor, dan kalau doktor ada masa in between gap ke boleh nak answerkan ke kan. So kita akan bagi soal jawab ni nanti kita postkan dekat dalam kita punya IEM Student Sections UTHM sesi soal jawab ni. So saya rasa banyak lagi. So antaranya last lah sebelum saya final, just nak maklum kepada semua peserta ataupun semua hadirin, sebentar lagi tim teknikal akan keluarkan bagi satu link lah untuk attendance dan juga borang soal jawab program. Okey, akan diberilah. So untuk student jurutera dan masyarakat yang wajib 9 section tu, saya dapat bukan 400 lebih doktor, sebenarnya ada 522 pelajar yang wajib join pada pagi ni. Dan untuk makluman juga, kita punya ni dalam 300
Dan dekat Facebook sebenarnya lebih daripada 400 dah join. So rata-rata roughly dalam dengan internet problem apa semua tu tercapai dekat 600 lah yang join. So last sebelum saya bagi balik kepada moderator, tadi doktor ada mention rambut putih. So saya rasa rambut putih tak apa doktor, macam Richard Gere lah kan. Okay. Tapi jangan rambut kurang. Okay. Okay, ada satu soalan daripada Engineer Mustafa, dia lecturer lah di Fakulti Kedokteran Awam dan Alam Veda UTHM. Beliau bertanyakan, boleh tak doktor kupaskan sikit ataupun beritahu apa beza, tadi ada mention lah PE dengan PEPC tu, tapi apa beza chop hexagon tu dan juga chop bulat. Sebab ada juga yang menyatakan chop hexagon tu boleh endorse drawing, boleh submit kepada local authority dan lain-lain lah. Boleh doktor ni, dan seterusnya saya serah kepada moderator balik lah. Terima kasih. Okay. So, chop hexagon dengan bulat tu membezakan kepada seorang dia professional engineer dan seorang lagi professional engineer with practicing certificate. Membezakan di dalam ARTA dulu tak ada, dulu satu jenis chop je kita wujudkan pada 2015 untuk membezakan mereka yang perlu membuat submission kepada pihak berkuasa tempatan ataupun local authority, especially berkait rapat dengan pengeluaran CCC, Certificate of Completion Compliance and Completion projek-projek pembangunan. So CCC itu berkait dengan Akta UBBL bawah KPKT yang mewajibkan dokumen-dokumen borang G1 hingga G21 itu perlu ditandatangani oleh mereka yang layak, iaitu adalah professional engineer lah. So di situ mereka yang nak endorsekan borang tersebut adalah mereka yang layak. So mereka itu adalah di kalangan PEPC. So sekiranya perlu ada keperluan untuk submit kepada local authority untuk mendapat kelulusan tertentu, perlulah mempunyai kelayakan professional engineer with practicing certificate. Tetapi sekiranya tidak ada keperluan, PE memadai. Cuma professional engineer mempunyai, dan orang tanya apa bezanya jadi PE dengan GE. Okay. So sebagai professional engineer saja tanpa PC, mereka layak untuk menandatangani ataupun endorse drawing ataupun submission atau laporan-laporan tertentu sekiranya tidak mempunyai keperluan untuk submit kepada local authority. Contohnya dalam syarikat, so seorang jurutera membuat lukisan ataupun design, untuk pastikan desain tersebut mematuhi syarat tertentu, hantar pada seorang professional engineer dan dia sign, mengesahkan pada drawing itu okey. Cukup berhenti di situ. Tapi sekiranya lukisan tersebut perlu dihantar kepada local authority dan perlu seorang PEPC. Itu perbezaannya. Perbezaannya antara dua tersebutlah. So chop hexagon dengan bulat itu membezakan. Kat situ bila chop tu nampaklah dia seorang PEPC ataupun seorang PE. Ya, cuma untuk jadi PEPC perlu melalui proses-proses dipanggil professional certification examination, di mana exam agak susah sedikit sebab mereka perlu memahami keseluruhan bidang mereka. So passing rate pada masa sekarang ni agak rendah, 10%. So mereka yang benar-benar layak sahaja yang dapat melepasi exam tersebutlah. Okay. Baik, terima kasih Dr. Megat atas perkongsian tersebut. Baik, seperti yang semua sedia maklum, slot kita dengan Dr. Megat ni sampai pukul 12 tengah hari saja. So kita ada baki sedikit masa lagi. So saya ingin ucapkan ribuan dan jutaan terima kasihlah dengan kerjasama dan jasa baik sumbangan masa Dr. Megat untuk sesi perkongsian yang sangat bermanfaat ni. Juga kepada rakan-rakan industri di luar sana, peserta-peserta luar UTHM, adik-adik kita di IEM, Student Section UTHM, pimpinan mereka, kemudian ketua-ketua kelas dan seluruh pelajar yang mengambil kursus jurutera dan masyarakat kerana sudilah terlibat. Kalau terlibat je tu tak berapa tu sangat kan, tapi kita tengok mereka terlibat dengan sangat aktif. That is mungkin kita punya antara kesan positif lah pandemik ni kan. So jadinya ada macam-macam program boleh nak join kan.
macam seminar boleh join dan seterusnya. Kita boleh buat dengan menggunakan apa je peluang dan pentas yang ada. Antara perkongsian yang sangat baik kepada yang telah disampaikan oleh Engineer Dr. Megat Zuhairi terhadap peranan BEM kan, macam mana cabaran dia dan apa kebajikan dan tanggungjawab yang BEM ambil untuk kita yang duduk di Malaysia ni, dan seterusnya macam mana mereka cuba inline untuk agar graduan-graduan kita semua boleh bekerja bukan saja di Malaysia, di luar negara juga. Baik, tanpa akhiri apa nama dia, Tera, kita ada sesi bergambar ke? Dah ambil dah tadi? Belum. Saya selepas ni saya akan bagi. Okey, so kalau macam tu, sebelum saya serahkan kepada pengurusi majlis, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Engineer Dr. Megat Zuhairi atas perkongsian tersebut dan rakan-rakan semua. So seterusnya saya akhiri dan saya serahkan kepada Engineer Dr. Raha. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih moderator kita pagi ni dan Dr. Megat. Saya rasa perkongsian tadi memang padat, memang tak cukup masa lah. Dia bila kita buat yang chillax ni, dia mula-mula tadi tu macam lambat sikit lah, orang agaknya tengah fikir apa lagi nak soal apa semua. So bila kita keluarkan 3 soalan tadi tu awal tu, menderu-deru lah. Okay, sampai kita terpaksa choose lah yang mana satu yang nak dibentangkan. Okay, so terima kasih sekali lagi kepada moderator dan Dr. Megat di atas perkongsian yang cukup padat dan penuh informasi. Saya haraplah para hadirin yang hadiri program kita ni di 2 medium yang kita tawarkan pada pagi ni dapat bersama-sama lah terjawab sudahlah, terungkai sudah segala persoalan, dan semoga perkongsian ini dapat memberi satu pengetahuan yang baru dan juga pengetahuan tambahan yang berguna terutama kepada pelajar siswa-siswi kita. Dan juga matlamat kami sebenarnya adalah untuk meningkatkan pemahaman berkaitan terutamalah apa tujuannya BEM ni, apa rule BEM ataupun Lembaga Jurutera Malaysia, apa itu rules MBOT, okay? Apa juga rules IEM. Dan program kita ni memanglah tak lengkap mana-mana program face to face ke ataupun kita pergi jamuan berjumpa dengan rakan-rakan lama ke mesti tak lengkap. Okey, untuk sesi kenang-kenangan. Jadi saya serahkan kepada unit teknikal multimedia bagi sesi bergambar. So silakan tim teknikal. Terima kasih Dr. Raha. Hai semua. Assalamualaikum Tak dengar. Tim teknikal kami tak dengar. Apa? Saya percaya yang beliau nak masukkan nanti adalah semua on camera dan senyum, dan nanti tim teknikal akan ambil gambar. Okay, so saya harap semua boleh on camera dan senyum, dan seterusnya kita bolehlah ambil gambar. Selamat sejahtera kepada semua. Jadi saya wakil kepada multimedia team akan ambil gambar. So silakan on camera dan saya akan kira 1, 2, 3 dan kita akan ambil gambar. Okey, 1,